di YouTube. InsyaAllah nanti kami akan upload, kami akan berikan kepada peserta yang mendaftar insyaAllah. Jadi semua peserta yang sedang menyertai di live, pastikan anda mendaftar sebagai peserta untuk diskusi pada malam ini, kerana insyaAllah kami akan berikan rakaman insyaAllah kepada anda, eksklusiflah kepada sesiapa yang mendaftar sebagai peserta lah untuk diskusi pada malam ini, alhamdulillah. Okey. Malam ini kita akan dengar daripada Ustaz Muzuza, bicara ataupun sembang santai lah tentang buku beliau, insyaAllah buku terbaru beliau yang terbit pada PBAKL baru-baru ini. Dan saya pun sempatlah pergi ke pesta buku hari tu, sanggup pergi ke booth Iman ni kan, nak ambil buku Ustaz ni dan bayar dan belilah buku Ustaz kan, Al-Quran untuk kita. Dan kita difahamkan Ustaz menulis buku ini untuk memahamkan lebih ramai masyarakat, ataupun kita semualah tentang kita bagaimana nak bermula bercinta dengan Al-Quran. Kan? Mungkin Al-Quran tu kita dah baca dah daripada kecil lagi. Kita baca Iqra, seterusnya kita baca Juzuk Amma kan. Kalau dulu kita bagi Muqaddam, dan seterusnya kita baca daripada surah Al-Baqarah sehinggalah kita khatam beberapa kali Al-Quran. Tetapi masih lagi kita rasa kekosongan dalam jiwa kita. Kita masih lagi tak merasakan bahawa Al-Quran ni sebagai healing yang terbaik untuk jiwa kita. Kan? Sebagai penyembuh kepada penyakit hati yang kita ada, ataupun penyembuh kepada kesedihan, ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini kita hadirkan Ustaz Muzuza untuk beliau ceritakanlah tentang konten yang berada dalam buku beliau ni, iaitu buku Al-Quran untuk kita. Moga-moga kita lebih memahami apakah itu makna kita memahami Al-Quran. Apa Al-Quran tawarkan kepada kita, kan? Apa yang terkandung dalam Al-Quran, kisah-kisah dan sebagainya, yang mana kisah-kisah tersebut kita boleh refleksi ataupun kita boleh letakkan diri kita dalam kisah tersebut, kan? Dan bagaimana kita nak bercinta dengan Al-Quran, nak setia dengan Al-Quran, kan? Awal-awal dulu mungkin kita rasa macam kita dah rajin baca Al-Quran, kan? Tapi lepas tu susah nak konsisten, susah nak setia dengan Al-Quran, tadabbur pun jarang-jarang, kan? So malam ni kita nak mendengar daripada Ustaz, moga-moga menjadi titik tolak untuk kita lebih mencintai Al-Quran, lebih rajin membaca, rajin mentadabbur, dan yang penting buah daripada tadabbur itu kita amalkan dalam kehidupan kita, kan, insya-Allah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, boleh saya tanya kepada semua penonton yang berada di FB Live, siapa yang dah pernah baca buku Al-Quran untuk kita? Mungkin boleh type di ruangan komen tu nombor 1, insya-Allah. Siapa yang dah baca buku ni? Okey, siapa yang dah baca buku ni, type nombor 1. Okey. Siapa yang belum baca dan belum ada lagi buku ni, type nombor 2. Boleh kita nak tengok di ruangan komen beriah dengan komen para peserta kita pada malam ini. Kita nak tengok siapa yang dah pernah baca buku ni ataupun yang belum lagi memiliki buku ni, okay? Kita nak tengok. Okay, terima kasih Sis Min, yang dah komen di ruangan komen. Nurdini, masya-Allah dah pernah baca. Okay, Puan Aisyah Ismail, Encik Ahmad Hasbullah, Puan Nurul Izzati kata dah ada tapi belum baca. Tapi insya-Allah tak apa, insya-Allah lepas kita hadir diskusi ni, moga-moga dia menolak kita insya-Allah untuk baca daripada kulit ke kulit insya-Allah buku ni. Okey, terima kasih kepada semua yang dah komen. Ada yang ramai juga yang dah ada buku ni. Dan ada juga yang belum ada buku ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang komen memeriahkan di ruangan komen. Alhamdulillah. Okay, terima kasih tuan-tuan, puan-puan. Saya sangat hargai. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak mengenali Ustaz Muzuza. Kita nak mengenali Ustaz Muzuza. Ustaz Muzuza ni berasal daripada Kelantan rupanya. Kan saya baru tengok, oh okey. So kita samalah tempat asal Ustaz, Kelantan. Dan Ustaz membesar di Kuala Nerus, Kuala Nerus, Terengganu.
Dan Ustaz merupakan pelajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu. Ustaz seorang Al-Hafiz, Alhamdulillah. Dan seterusnya menyambung pengajian pada peringkat sarjana muda dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah di UIA. Sama juga dengan saya, Alhamdulillah, graduate UIA juga dalam sarjana muda. Tapi master Ustaz, sekarang Ustaz sedang menyambung pengajian master di Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu Uniza. Dan kalau perasanlah Ustaz aktif menulis di Twitter beliau, di Facebook, di Instagram, dan juga di saluran Telegram yang berkenaan ilmu tajwid, ilmu tadabbur, ilmu semasa dan sebagainya, isu semasa dan sebagainya. Dan Ustaz juga aktif mengajar ilmu Al-Quran untuk masyarakat, dan Ustaz merupakan Dream Team Tadabbur Center di bawah kelolaan Ustaz Syahri, Ustaz Syahmi dan Ustaz Azrul Azlan. Alhamdulillah. Kami adik-beradik lah dalam Tadabbur Center ni sebagai Dream Team Tadabbur Center. Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya Ustaz lebih tumpu penulisan-penulisan beliau ataupun topik-topik yang beliau suka adalah tentang tajwid, tentang tadabbur, tafsir dan sebagainya, dan ada juga menerima jemputan ceramah dan sebagainya di pusat pengajian dan di sekitarnya. Alhamdulillah. Okey, itulah tentang Ustaz Muzuza. Okey, kalau siapa-siapa dah ada buku ni, okey, dah ada buku ni, mungkin boleh ambil lah di rak masing-masing tu kan. Kalau letak di rak, boleh ambil di rak masing-masing, insya-Allah. Kita nak tengok lah pada malam ini konten daripada buku ni. Mungkin kita tak sempat baca, macam saya pun saya dah memiliki buku ni, tapi sempat fast read lah, okay? Fast reading buku ni. Dan malam ni moga-moga lebih lagi kita membedah buku ni, insya-Allah. Okay, buku ni secara teknikalnya mengandungi sekitar 246 muka surat, okay? 246 muka surat, dan dia terbitan Iman, Iman Publication, Alhamdulillah. Dan buku ni mengandungi 3 bahagian. Okay, 3 bahagian. Bahagian utama tentang berkenalan dengan Al-Quran, bahagian kedua tentang jatuh cinta kepada Al-Quran, bahagian ketiga tentang setia dengan Al-Quran. Okay, dalam setiap bahagian tu ada sub-sub topik yang dikupas di bawah bahagian tersebut. Dan akhir sekali Ustaz tutup dengan penutup, ada 2 subtopik di bahagian penutup. Alhamdulillah. Okay. Dan kalau kita baca di bahagian muqaddimah, Ustaz ada tulis bagaimana buku ini dihasilkan, dan kerangka buku ini diserap daripada apa yang beliau belajar daripada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, daripada buku beliau Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, dan daripada pembacaan, daripada tadabbur yang telah Ustaz lakukan dan sebagainya, beliau menghasilkan buku yang sangat bermanfaat inilah. Okay. Jadi sekarang sudah 9.25. Okay, terima kasih kepada semua yang komen di ruangan komen. Tuan-tuan, puan-puan boleh share live ini kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga. Okay? Ajak mereka ramai-ramai insya-Allah untuk menonton. Kalau tak ada buku pun tak apa. Tak apa menonton. Boleh sama-sama kita dapat manfaat insya-Allah pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Muzuza untuk diskusi buku ini insya-Allah selama sekitar 45 minit dulu ke insya-Allah. Dan mungkin ada soalan daripada peserta, saya akan buka di akhir nanti insya-Allah selepas Ustaz memberikan penerangan. Jadi para peserta yang nak bertanya soalan, simpan dulu soalan, nanti last nanti baru type di ruangan komen supaya soalan tu tak tenggelam naik ke atas, nanti saya tak perasan dah soalan tuan-tuan puan-puan. Okay, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan semua dah ready semua dah ready untuk dengar Ustaz Muzuza pada malam ini insya-Allah. Okey, jadi saya jemput Ustaz Muzuza, falyatafaddal mashkura. Baik. Saya terus share screen boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Okey, baik. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan
syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah berikan peluang kepada saya dan juga kita semualah untuk masih lagi kita katakan sebagai berpeluang untuk berada dalam satu ruang yang mana Allah Ta'ala bagi peluang kat kita untuk terus menggali kehidupan. Okay, kemudian Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita tarik nafas lagi untuk masih lagi berada dalam agama Allah ini. Dan yang paling penting sekali adalah kita diberi peluang sentiasa untuk mencari apakah makna kalamullah itu. Kita tak nak jadi satu golongan yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, satu golongan tu yang mana apabila tatawaffahumul malaikah, apabila malaikat mengambil nyawa mereka, kemudiannya mereka berada dalam keadaan yang teruk. Apabila ditanyakan kenapa keadaan kamu ni macam ni, maka dia kata kami ni adalah orang-orang yang daif dekat bumi tu, kami ni adalah orang-orang yang daif, tak sempat nak pergi mencari makna Al-Quran, tak sempat nak mencari ilmu, tak sempat nak kumpul amal. Maka malaikat pun menjawab, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Maka ini yang kita takut, sebagai balasan jawapan kita nanti bimbang kita kaku dengan apa yang malaikat balas kepada kita. Maka apa yang kita nak cuba fahami di sini adalah apa yang tinggal untuk kita. Peluang untuk kita adalah kita nak mendekati Al-Quran. Cuma persoalan-persoalan yang timbul akan menjadikan kita ni lebih kepada orang yang berfikir. Maka bab ataupun penulisan saya bermula dengan buku ini, kita mula berfikir tentang jawapan hidup. Kalau sahabat-sahabat yang ada buku tu, kalau boleh tumpu perhatian kepada buku, jangan tumpu perhatian kepada saya punya slides ni, sebab ini adalah kita kata hanya nak bawa flow kita punya diskusi malam ni lah. Kalau boleh pergi kepada buku dan tandakanlah tempat-tempat yang mana boleh kita ambil sebagai note down. So penulisan kita ni pada buku Al-Quran untuk kita, saya mulakan dengan cara ataupun dengan persoalan kita bertanya kepada diri kita, apa tujuan kita adanya Al-Quran ni, apa kaitan kita, apa kita buat dengan Al-Quran pada awal-awalnya. Jadi ini yang kita fokuskan pada awal-awal penulisan. Dan satu lagi benda yang kita kena faham, apabila saya mula tulis buku ini, saya terlihat kepada satu hadis yang sangat-sangat kita biasa dengarlah di Malaysia ni, alhamdulillah, iaitu Nabi SAW menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mana mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini kalau kita lihat secara sekali lalu, kalau contoh saya tanya kepada para penonton ataupun kita tanya secara rawak kepada masyarakat, apa yang kita faham daripada hadis ini? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Okay, saya ada buat beberapa kita kata pertanyaan rawak lah kepada masyarakat. Rata-rata bila kita tanya pasal hadis ni, kita tanya cik ataupun tuan, puan, pakcik, makcik, tahu tak hadis ni? Okay. Alhamdulillah sebahagian besarnya tahu. Mereka pernah dengar hadis ni, alhamdulillah. Tapi apabila kita tanya apa maksud kepada hadis ni, rata-rata akan menjawab, oh, kita belajar Al-Quran lah, kita belajar baca Al-Quran, kita belajar tajwid. Kebanyakannya kita akan menyebut dengan kadar membaca dan juga tajwid Al-Quran. Maka daripada sini saya melihat ada keperluan untuk kita membuka dimensi pemikiran kita, iaitu Al-Quran lebih daripada sekadar bacaan sahaja. Dia perlu resap dalam hati, dia perlu untuk kita bumikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat Al-Quran ni sebagai satu bentuk buku teori. Teori untuk melakukan sedemikian. Teori kepada hukum hakam. Teori kepada sirah Nabi. Teori kepada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi tidak ada teori yang mana bersama dengan praktikal kehidupan. Jadi ini yang kita cuba nak terapkan dalam buku Al-Quran untuk kita. Kemudian lagi, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, buku yang saya cuba untuk usahakan ini, Al-Quran untuk kita ini, dia mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 bulan. 3 ke 4 bulan, lebih kurang macam tu. Yang paling kita tekan adalah pada ketika bulan Ramadan yang lepas lah.
Okay, untuk kita tulis buku ni. Apa yang kita faham ataupun apa yang menyebabkan kita rasa macam penting untuk kita letakkan sesuatu pesanan dalam buku ni? Apa yang menyebabkan saya rasa ini adalah satu benda yang kena dipesan kepada masyarakat, kena dikongsi kepada masyarakat? Saya berada dalam lapangan pengajian Al-Quran, dan begitu juga mungkin daripada sahabat-sahabat kita ada yang kita kata mengambil sarjana muda dalam bidang Al-Quran, dalam bidang syariah dan sebagainya. Okay, saya mengambil daripada sekolah menengah lagi, okay, kemudian masuk ke alam universiti sampai sekarang pun masih lagi dalam bidang Al-Quran, iaitu bidang qiraat. Cuma saya merasakan ada satu benda yang kurang di situ. Bukan pengajian tu yang kurang. Saya rasa bahawa kita tak memadai dengan saya seorang saja yang belajar Al-Quran. Kita nak supaya budaya belajar Al-Quran ni terus kena orang lain pun kena ada juga. Takkan kita nak kebaikan tu kita seorang saja yang ada. Maka saya rasa ini satu benda yang mesti kita share. Cuma apabila kita kata pengajian Al-Quran itu mesti di-share kepada orang ramai, ada satu titik, ada satu noktah yang mana merungsingkan kebanyakan daripada kita. Saya tak pandai lagi nak baca Quran, macam mana? Tajwid saya tak okey lagi. Kan? Macam mana saya nak faham Quran? Saya ni bukan ulama, saya bukan pandai bahasa Arab. Maka ini yang menjadi tujuan besar kepada penulisan Al-Quran untuk kita ini, untuk bagi jambatan antara kita dengan buku-buku tadabbur yang ada, kita dengan buku-buku tafsir yang ada, dan kita dengan mana-mana buku motivasi tentang Al-Quran yang ada sekarang. Okay, kadang-kadang ada orang dia ada buku tafsir, ada buku tadabbur, alhamdulillah kan. Contoh dia beli buku Ustaz Syari ke, beli buku Ustaz Fakhri ke kan, beli buku Ustaz Imran Zaki ke, kan, ataupun mana-mana saja buku yang ada di pasaran untuk membantu kita. Tapi kadang-kadang kenapa, macam mana nak sampai ke situ sebenarnya? Macam mana kita nak faham, nak memanfaatkan buku tu macam mana? Maka buku saya ni dia bukan buku tadabbur, tapi dia buku yang menjadi jambatan, ataupun dalam bahasa mudahnya, kalau biasa mengaji tajwid, kita akan dengar buku ini adalah sebagai hamzah wasal kepada buku-buku yang kita sebutkan tadi. Jadi Al-Quran untuk kita ni, dia menjadi pembantu untuk sahabat-sahabat semua, untuk kita memahami Al-Quran dengan diri kita, bukan dengan perantaraan yang lain, iaitu dengan diri kita. Maka macam mana, bagaimana? Itu yang kita cuba kupaskan dalam buku ini. Jadi antara stres ataupun kita kata pain point yang saya cuba nak tekankan, iaitu contohnya pada tanda soal yang berkenaan dengan buku-buku ataupun persoalan-persoalan minda dalam masyarakat. Yang pertamanya, soalan ni yang biasa kita selalu adalah, apa kaitan kita dengan Al-Quran? Apa kaitan kita? Sebab itulah dalam bahagian yang pertama, saya letakkan diriku dan Al-Quran. Kita kena tahu dahulu kaitan kita dengan Al-Quran ni apa. Kerana ada sebahagian daripada kalangan kita yang mana dia rasa macam tak perlu Quran pun tak apa. Tak ada kaitan dengan Al-Quran pun tak apa. Bahkan dia rasa Al-Quran ni adalah untuk ulama' dan juga ustaz saja. Bahkan juga ada yang merasakan bahawa tak ada masalah kalau dia tak ada kaitan hubungan dengan Al-Quran pun tak apa, tak ada masalah, kerana nanti akan ada orang yang permudahkan cara untuk dia. Jadi kita katakan bahawa kaitan mesti ada dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mesti ada. Cuma cara untuk kita mencari itu, ini yang kita akan bahaskan. Kemudian, kalau betul untuk kita, Al-Quran ni betul-betul Allah Ta'ala turunkan untuk kita, kenapa susah nak faham? Maka ini juga dibahaskan. Kita cuba untuk cari titik di mana permasalahan ini boleh diselesaikan. Ada orang kata susah nak faham Quran ni, nak belajar Quran ni susah. Kenapa? Dan macam mana nak selesaikan? Kemudian, bagaimana caranya untuk kita lebih dekat dengan Al-Quran? Maka poin-poin ini cuba untuk kita leraikan, solusikan. Bukan sekadar kita mencari salah. Dalam tulisan ini juga saya ada menyatakan beberapa perkara yang penting, iaitu jangan suka terlalu mencari salah kepada masyarakat. Kerana mencari masalah itu ataupun mencari titik masalah, titik salah itu hanya pada satu peringkat saja. Peringkat yang seterusnya kita kena cuba cari solusi. Ada orang dia kata, ni masalah ni, ni masalah ni, ni masalah sekian, ini masalah sekian tak.
kemudian tidak ada solusi. Maka kita nyatakan bahawa Al-Quran ada solusi. Kita kena bergerak mencari solusi. Jangan hanya pinpoint kepada masalah saja. Kenapa masalah sosial jadi macam ni? Kenapa masyarakat kita kurang adab sekarang? Kenapa masyarakat kita jadi macam ni? Kenapa remaja jadi macam ni? Okay, kemudian dinyatakan masalahnya adalah begini, masalahnya adalah begini, masalahnya adalah begini. Analisis masalah tidak akan menjadi satu penyelesaian yang baik kalau kita tak cuba untuk mencari apa solusi dia. Maka Al-Quran adalah solusinya. Cara ataupun persoalan yang timbul lagi, persoalan yang tinggal kepada kita, apa yang kita nak buat untuk mendekati Al-Quran dan mendapatkan solusi itu. Maka ini yang kita cuba untuk kupas di dalam buku Al-Quran untuk kita. Baik. Kemudian, kalau kita lihat tadi Ustazah dah bagi kita punya brief introduction berkenaan dengan buku ni, kalau sahabat-sahabat lihat, kita menumpukan kepada 4 elemen utama inilah. Okay, yang pertama sekali adalah mengenali. Okay, saya nak bawa kepada sahabat-sahabat semua untuk kita ni berkenalan semula dengan Al-Quran. Nanti kita akan detailkan apa maksud mengenali di sini. Kemudian bila kita dah kenal, kita nak bercinta dengan Al-Quran Karim. Kemudian bila dah bercinta, dia takkanlah kita kata setakat itu sahaja. Kita tak mahu, maknanya cinta itu sekadar berhenti di situ saja. Kita nak lebih lagi, iaitu kita nak sampai ke tahap kita tak boleh berenggang dengan Al-Quran Karim. Itu yang kita nak sebagai setia dengan Al-Quran Karim. Kemudian apa yang kita buat daripada mengenal Al-Quran, mencintai Al-Quran, setia dengan Al-Quran dan juga manfaat dan daripada Al-Quran ni akan kita peroleh daripada 3 proses tadi. Kita kenal dah, Alhamdulillah. Kita cinta Al-Quran, Alhamdulillah. Kita setia dengan Al-Quran, Alhamdulillah. Kita nak kena tahu juga manfaat apa yang kita dapat peroleh. Selain daripada, of course, pahala tu memang kita tak cerita dah. Sebab apa? Itu jelas kepada kita. Nak mendekati Al-Quran, kita baca Al-Quran, dapat pahala. Kita nak cerita pula apa manfaat selain daripada pahala yang kita boleh dapat. Kerana ada orang yang memandang bahawa Al-Quran ni hanya pada urusan keagamaan saja. Settle. Dia tak cerita macam mana Al-Quran nak jadi disiplin untuk diri seseorang. Sebenarnya ada. Maka ulama-ulama moden sekarang banyak mengupas sekarang. Ada banyak tafsir sekarang. Ada tafsir Al-Maqasidi, ada tafsir macam-macam. Okay? Maka ini yang kita cuba dapatkan, iaitu Al-Quran bukan sekadar kitab yang mana okey, kalau dalam bab keagamaan nak tahu hukum hakam, okey, kita baca. Tapi dalam bab tata kelola syarikat, macam mana nak uruskan diri sendiri supaya lebih disiplin, macam mana nak jadi lebih produktif, sebenarnya ada dalam Al-Quran. Kita tak nak bahawa Al-Quran ni ada satu bab dalam kehidupan kita, tak ada sebab ini tak ada dalam Quran. Kita tak nak jadi macam tu. Kerana Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan bahawa Al-Quran jawapan kepada semua perkara, maka sudah tentu ada jawapannya, cuma perlu kita untuk menggalinya sahaja. Okey. Baik, kemudian kita pergi kepada apa yang saya nak sebutkan dalam mengenal, okey, iaitu bahagian pertama dalam buku ni saya lebih menumpukan kepada seni dalam mengenali Al-Quran Karim. Terkadangnya saya, kalau sahabat-sahabat perasan, sahabat-sahabat yang dah mendapatkan buku saya ni, saya ada banyak nyatakan analogi dan juga kita kata situasi-situasi, gambaran situasi. Kenapa? Kerana kita tak mahu bacaan ataupun buku ini dia jadi berat dan juga dia tidak dapat digambarkan. Kita tak nak macam tu. Maka saya letakkan banyak analogi supaya sahabat-sahabat ringan untuk membaca. Pada harapan saya, insya-Allah begitulah. Okey, saya harap begitu. Dan juga kita nak faham macam mana keadaan yang kita cuba untuk permudahkan perbahasannya. Okey. Maka macam yang Ustazah Nik sebut tadi pada awal tadi, buku ni saya ringkaskan inspirasinya daripada Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu taala. Kemudian ada bacaan-bacaan yang lain lagi. Okey, kalau sahabat-sahabat tengok ada jis ataupun kita kata ekstrak fawaid daripada beberapa karya-karya ulama yang lain. Maka saya cuba permudahkan dan kita cuba untuk memasukkan dalam bahasa masyarakat kita sekarang. Okey. Saya cuba buat andaian, sahabat-sahabat boleh jumpa analogi ni pada awal buku saya juga, iaitu keadaan kita punya perkenalan pertama kadang-kadang bukanlah yang terbaik. Contohnya, saya bagi contoh yang
kena pada diri saya sendiri. Okay, nanti kita pergi kepada contoh yang ada dalam buku insya-Allah. Pada ketika pesta buku baru-baru ni, okay, ada 2-3 orang sahabat-sahabat yang datang jumpa saya. Dia pun kata, okay, dia bagi tahu dia beli buku, alhamdulillah semua-semua. Saya pun tanyalah daripada mana, kemudian belajar di mana dan sekian-sekian. Okay, kemudian lepas daripada beli tu, kemudian balik ke rumah masing-masing bila dah habis pesta buku dan sebagainya, saya pun okeylah, ada beberapa sahabat-sahabat kita yang baca buku dan tag saya, alhamdulillah. Kemudian dia bagi tahu, saya ingatkan ustaz ni jenis garang, kan. Kemudian saya ingatkan ustaz ni jenis begini begini begini. Saya pun baca, oh rupanya macam ni. Kita punya masyarakat mengenali saya dengan begitu. Kerana apa? Kerana dilihat, ni macam muka tak boleh senyum ni. Ni memang serius ni, kan. Tengok-tengok. Rupa-rupanya masa jumpa dengan saya bergurau, tak ada apa, suka buat ni kan, sahabat-sahabat kita maknanya tak serius sangatlah. Okey. Maka kadang-kadang perkenalan pertama kita dengan Al-Quran juga begitu. Kadang-kadang kita rasa macam Al-Quran ni dia cerita dia syurga neraka, lepas tu habislah hukum hakam, settle. Perkenalan pertama kita macam tu. Seolah-olah macam seorang murid, dia masuk kepada satu sekolah, dia kenal dengan seorang guru, okay, mungkin guru tu adalah guru dalam kelas dia. Kemudian dia pergi rehat, time rehat, dia pun tanya senior sekolah dia. Dia tanya, yang cikgu yang ni sekian-sekian ni, dia macam mana dia? Okay, dia baik ke tak? Ke garang ke macam mana? Okay. So sini dia kata, guru tu jangan. Itu yang suka failkan student tu. Okay. Pandangan pertama dia kan letakkan, okay, cikgu tu garang, dia suka failkan student ni, bukan cikgu yang baik ni. Okay. Kemudian, bila dia pergi jumpa sini yang kedua pula, sini yang kedua kata, cikgu tu baik lah. Kan, cikgu tu baik, betul, dia okey je, tak ada masalah, cuma dia tegas sikit je. Dia kalau kita degil, barulah dia garang sikit. Kalau tak ada masalah, semua ikut kata dia, semua okey. Kemudian kita pun masuk kelas. Masuk kelas, rupa-rupanya betul, memang betul baik pun. Okay, cuma pada pandangan awal tadi ada yang menyatakan bahawa garang ni cikgu ni. Maka andaian itu ataupun analogi ni saya cuba bawa dalam Al-Quran Al-Karim, kita cuba lihat begitu juga. Pada awalnya kadang-kadang kita rasa kita mengenal Al-Quran, dia kata maknanya ada masyarakat berpandangan bahawa Quran ni dia tak boleh nak ni, dia hanya untuk para ulama sahaja. Ustaz boleh lah, ustazah boleh lah faham. Kan kita ni tak boleh, kita tak boleh nak mendalami sebab dia hukum hakam, dia syurga neraka. Okey, lepas tu habis settle. Okay. Sedangkan apabila kita cuba menjejak satu-satu, sebenarnya kita boleh untuk memahami dengan keadaan kita. Nanti kita pergi kepada seni untuk memahami pula. Okay. Dan cara untuk kita mengenai Al-Quran tak lain tak bukan. Yang pertama, kita kena ambil balik satu benda iaitu nama dia. Al-Quran meletakkan nama yang sangat banyak. Al-Imam Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan, okay, saya disebutkan beberapa nama-nama Al-Quran di dalam buku ini, Al-Quran untuk kita ini. Saya sebutkan beberapa dan kita cuba untuk syarahkan macam mana nama Al-Quran itu berfungsi untuk menjadikan kita ni orang yang lebih kuat. Okay, Al-Quran sebagai cahaya. Macam mana Al-Quran itu sebagai cahaya? Al-Quran sebagai namanya Al-Furqan, memisahkan antara perkara baik dan perkara yang tak baik. Macam mana fungsinya untuk diri kita? Al-Quran ni sebagai keadaan yang mana memandu kehidupan. Okay, Al-Quran ni jadi sebagai kita punya penyembuh kepada jiwa. Macam mana? Okay, maka mengenali nama dia akan menjadikan kita ni lebih faham apa isinya kerana tujuan kita untuk memahami isinya. Maka kita pergi kepada yang kedua, nak mengenal Al-Quran, tak lain tak bukan kena tahu apa isi dalam dia. Maka isi dalam dia, kalau sahabat-sahabat perhatikan, saya dah letakkan satu trailer Al-Quran yang full kat situ. Okay, dalam buku Al-Quran untuk kita ni, saya dah letakkan satu ruangan, iaitu kita letakkan trailer Al-Quran. Quran ni cerita pasal apa sebenarnya daripada awal sampai habis. Okay, kena tahu apa yang Al-Quran ceritakan kat dalam tu. Maka saya ada letakkan, sahabat-sahabat boleh cari satu part, namanya adalah trailer Al-Quran. Seperti mana movie-movie yang contoh kita minat cerita superhero kan, ataupun kita minat cerita robot, kan, contoh Transformers ke apa kan, kita dah tunggu lama ni, kita tiba-tiba keluar satu trailer, kan, kita akan tengok trailer tu, kaji trailer tu betul-betul, okay, supaya dapat apa benda yang nak cerita dalam movie kali ni. Maka ini juga yang kita kena buat kepada Al-Quran.
So trailer tu dekat mana? Trailer tu ada pada surah Al-Fatihah. Maka kalau mengkaji surah Al-Fatihah dengan lebih dalam, maka kita akan dapat secara umum apa yang Al-Quran nak ceritakan pada 113 surah yang lain. Saya percaya kalau sahabat-sahabat cuba untuk melihat kepada Telegram Mutiara Tadabbur, selalu ada program kita tadabbur surah-surah Al-Quran. Baru-baru ni yang paling recent saya rasa yang sehari dua ataupun hari ni pun ada lagi, iaitu keadaan Ustazah cuba buat program untuk surah Al-Qiyamah, kan? So cuba untuk track satu-satu. Sekarang ni banyak sangat asatizah kita buat program. Tadabbur Center ada, Mutiara Tadabbur ada banyak. Dan medium kita sekarang ni, kita kata Alhamdulillah Allah Ta'ala permudahkan jalan untuk bagi kita ni belajar Al-Quran tanpa ada halangan lagi. Cuma lagi tinggal kita nak gerakkan panel, nak masuk program dan cuba untuk mendalami ilmu Al-Quran. Okey. Kemudian kita nak tahu juga latar belakang kepada Al-Quran. So dalam buku ni saya ada ceritakan macam mana Al-Quran itu turun. Macam mana keadaan Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Saya ada nyatakan secara huraian kepada hadis, tapi saya tak nyatakan secara terlalu tekstual. Ataupun kita kata tak bawakan teks secara penuh. Kita bawakan dalam bentuk penceritaan. Jadi sahabat-sahabat insya-Allah boleh memahami keadaan Isra' wal Mi'raj itu secara lebih lapang dan juga secara lebih mudah untuk difahami, kerana saya bawakan macam mana Nabi SAW menerima Al-Quran, dalam keadaan suka ke dalam keadaan senang. Dan Al-Quran ni macam mana sebenarnya, keadaan dia macam mana diletakkan dalam mushaf. Kenapa adanya pembahagian surah, apa hikmah Allah Ta'ala membahagikan surah ini demikian, surah ni macam ni, surah. Kenapa tak ada satu je Al-Quran sambung semua kisah daripada Al-Fatihah. Kemudian tak ada dah pemisah Al-Baqarah tu, tak ada, terus Alif Lam Mim terus. Kenapa tak macam tu? Kerana semuanya adalah penting untuk kita faham macam mana latar belakang Al-Quran. Contohnya pembahagian surah Al-Quran tu nak suruh kita faham bahawa Quran ni ada tema-tema yang tersendiri. Quran bukan kitab sejarah. Kalau kitab sejarah, surah Al-Fatihah tu duduk nombor 5. Contohnya. Surah yang dekat awal depan-depan mestilah surah Al-Alaq. Kalau Quran itu kitab sejarah, kerana mesti mengikut kronologi. Tapi tak. Allah susun Al-Quran ini, Al-Fatihah duduk kat depan. Kenapa tu? Kerana nak bagi tahu bahawa kronologinya membawa kepada ibrah, membawa kepada pengajaran. Supaya kalau kenal dengan Al-Quran ni, kita jadi orang baik. Itu tujuan dia. Kemudian, selepas kita tahu latar belakang dia, kita mula nak menjejak kepada apa yang kita nak sekarang, iaitu nak cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran. Saya bawakan satu quote di sini daripada buku. Sahabat-sahabat boleh tengok pada muka surat yang ke-42. Saya tulis kat situ, kita tidak perlu mengenali secara terperinci asal atau maksud perkataan paracetamol terlebih dahulu untuk kita memahami bahawa ia merupakan ubat yang perlu dimakan ketika demam. Saya bawakan satu analogi. Sekarang ni, sahabat-sahabat, kita sedang berbincang tentang macam mana nak mendekati Al-Quran. Macam mana nak mengambil manfaat daripada Al-Quran. Faedah daripada Quran ni ada banyak. Macam mana kita nak ambil? Ada orang yang kata bahawa selagi mana kita tak ulama', kita tak boleh mengekstrak faedah daripada Quran. Ada orang kata jangan dekat dengan Quran kerana kita bukan nak orang yang faham bahasa Arab. Sebenarnya had ataupun kita kata limitation yang diletakkan ini taklah salah. Kerana pada zaman dahulu, generasi terlebih dahulu, nenek moyang kita, atuk nenek kita cuba untuk memberikan pengawasan daripada kita ni terlalu sewenang-wenangnya ambil daripada Al-Quran tanpa ada ilmu. Itu adalah selalu kita kata salah satu caranya. Tapi dalam masa yang sama, generasi kita sekarang dah ada banyak medium, dah ada banyak jalan untuk kita tahu ilmu ni begini. Macam mana nak selaraskan ayat ni, nak faham macam mana. Maka sebenarnya kita dah diberikan ruang jalan yang baru untuk tengok kepada Al-Quran. Okey, kita kena ambil ni dan macam mana nak faham ayat dia. So berbalik kepada quotation yang saya bawa di sini, apa yang berkaitan dengan quotation ni, saya cuba nak bawakan satu situasi. Contohnya kita pergi kepada klinik, ketika itu kita demam. Bila kita demam, apa yang kita nak buat?
kita pergi kepada doktor. Doktor kata, okay, awak kena makan ubat ni, ubat ni, ubat ni, ubat ni. Sekian, sekian, sekian. Okey, kita pun tak apa. Okay, kita faham. Kita pun tunggu dekat luar. Tunggu kat luar, tunggu farmasis panggil. Okey, tunggu nombor kita. Okay, tunggu, dapat nombor kan. Pergi kaunter sekian-sekian untuk dapatkan nombor, untuk dapatkan ubat. Kita pun pergi. Farmasis dekat klinik tu kata, okay, cik, makan ubat sekian-sekian. Okay, yang ni ada Panadol, paracetamol dan sebagainya. Okay, makan yang ni 3 kali sehari. Okay, sekali makan 2 tablet, 2 biji contoh. Kan? Kemudian, okay, cuba kita lihat pada situasi kita. Kalau kita duduk pada situasi tu, adakah kita akan tanya, apa maksud paracetamol, wahai farmasis? Kan? Apa maksud ubat sekian? Kenapa namanya diambil daripada bahasa Latin? Kenapa tak bahasa Arab? Kenapa nama ni adalah begini? Kenapa nama ubat ni begini? Apakah bahan kimia yang berada di dalamnya? Sebelum saya makan ni. Ada tak kita tanya macam tu? Dan perlu ataupun tak kita tanya macam tu? Jawabnya adalah tak perlu sampai ke dalam itu. Kerana apa? Kerana kita nak mengambil kepada manfaatnya dan kita bukanlah orang yang mana diwajibkan bertanya sampai sebegitu sekali. So siapa yang wajib tahu semua benda yang dekat dalam tu? Yang wajib tahu semua benda yang dekat dalam tu adalah orang yang belajar farmasi. So saya nak bawa satu dimensi di sini untuk difahami bahawa Al-Quran ni jangan risau kalau kita tak tahu semua tafsiran dia. Kan, tafsir Quran semua daripada ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada minal jinnati wan nas, kita tak tahu semua tafsirnya. Jangan risau. Kerana apa? Yang perlu mengetahui semua tafsiran itu adalah of course para ustaz dan juga para ulama. Habis tu saya nak buat apa? Yang wajib untuk kita ataupun yang perlu kita buat adalah mengambil manfaat. Manfaat itu apa? Pengajaran daripada Quran. Itu yang kita wajib. Jangan rasa susah hati kalau saya ni belum jadi ulama tafsir lagi. So macam mana nak faham Quran? Faham dengan pakar dalam tafsir adalah satu benda yang berbeza. Dua apa ni kita kata dimensi yang berbeza. Faham lain, tafsir lain. Betul? Faham adalah salah satu cabang daripada tafsir, tapi orang yang faham tak semestinya dia mahir dengan tafsir. Begitu. Jadi jangan risau kalau kita tak faham ataupun kita tak mahir dengan ilmu tafsir. Asalkan kita tahu ayat tu cerita tentang apa dan dia tidak bercanggah dengan agama, dengan hukum hakam, maka kita boleh ambil. Jadi tugas kita sekarang bukan nak jadi ulama, kita nak ambil manfaat daripada Quran tu. Itu yang kita nak cuba terapkan dalam buku Al-Quran untuk kita. Saya dinyatakan dalam ni, kita bukan melatih supaya semua orang jadi ulama tafsir. Bukan begitu. Tapi kita kena ingat Al-Quran adalah untuk sekalian alam. Maka takkanlah hanya ulama saja yang boleh mengambil manfaat daripada dia. Of course, kita pun yang orang awam ni pun boleh mengambil manfaat, tapi kena ikut jalan dia. Maka jalan dia nak ambil macam ni tu, kita pergi kepada salah satu lagi langkah, iaitu seni dalam mencintai. Okey. Satu benda kita kena faham, nak ambil manfaat daripada Quran, of course, tak lain tak bukan kita kena cinta sayang kepada Al-Quran. Dan cinta tu dia bukan daripada satu sudut sahaja. Contoh saya bagi yang paling mudah sekali untuk kita faham situasinya, kita nak kepada satu pekerjaan. Sebagai contoh. Kita ni baru grad, fresh grad kan. Nak cari kerja, contoh. Kemudian, kita pun tengok, ada kerja kosong. Okay, ada satu iklan, kerja kosong. Kita pun apply. Kita apply. Bila kita apply macam mana? Apply dengan cara email. Okay? Apply dengan cara email. Lepas tu, kita pun tunggu. Tak datang. Tak ada apa-apa. Okay, tak ada makluman terima ke, tak diterima ke, application kita itu sah ke ataupun tak ke, tak ada. Senyap saja. Okay? Maka, apa yang berlaku? Kalau betul-betul kita eager, betul-betul kita nak sangat dengan kerja tersebut, apa yang kita buat? Kita email lagi sekali, tanya kaki tangan dia contoh. Okay? Tak cukup dengan itu, kita pergi pula ke pejabat dia, tanya pula, okay, macam mana keadaan saya punya application hari tu, okey ke, boleh ke dan sebagainya. Okay, bagi kad kita. Ini adalah ni, macam ni, saya adalah ni. Bagi pula account contoh LinkedIn kita. Kan, inilah account LinkedIn saya punya pencapaian begini. Maka itu yang kita buat. Usaha yang berbagai untuk mendapatkan satu perkara. Jadi kita juga dengan Al-Quran, jangan hanya sekadar satu usaha saja yang kita buat.
Apa usaha kita? Sekadar kita tengok, saya nak cinta Al-Quran, saya buat iaitu saya dengar saja. Okay? Bukan kita kata dengar tu tak bagus, dengar tu bagus. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fastami'u lah. Kan? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah Ta'ala kata, bila mana dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dan juga diam. Moga-moga dalam kamu menjadi golongan orang yang Allah Ta'ala rahmati. Itu kita faham. Iaitu mendengar salah satu pahala kepada kita. Tapi jangan terhadkan usaha kita itu kepada mendengar saja. Okay. So saya senaraikan dekat slide di sini dan juga sahabat-sahabat boleh tengok dalam buku ni saya bawa satu konsep yang sekarang ni difahami oleh generation kita ni, okay, generasi muda ni sebagai love language. Okay, bahasa cinta. So saya bawakan dengan penyerapan Al-Quran iaitu bahasa cinta Al-Quran. Saya letakkan yang pertama sekali adalah menyentuh dan juga membaca Al-Quran. Okay. Kemudian kita nak mendengar Al-Quran. Kemudian kita mendalami Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran dan mendampingi Al-Quran. Ini semua bahasa cinta Al-Quran ini sebenarnya dia adalah manifestasi daripada love language itu. Saya cuba untuk serap dan juga kita fahami daripada sini untuk kita cuba extract idea dia. Iaitu semua bahasa cinta ini adalah tak lain tak bukan kita nak tumpukan perhatian kepada Al-Quran. Sebab apa? Kalau baca tapi tak tumpu perhatian, maka pembacaan kita itu tak jadi satu pembacaan yang bagus, bukan? Maka kita nak kena tumpukan perhatian betul. Sebab tu baca adalah salah satu seni kita nak mencintai Al-Quran. Okay? Kadang-kadang ada orang yang mana dia meletakkan satu naratif, baca je tak guna kalau tak faham. Saya kurang berminat dengan naratif macam ni. Kerana apa? Kerana apa saja usaha kita mendekati Al-Quran, selagi mana dia tak melanggar kepada syariah, maka tetap kita kena beri sokongan. Walaupun sekecil mana pun. Maka baca juga adalah salah satu usaha yang penting. Kalau tak penting macam mana Nabi SAW menyebut, iaitu iqra'ul Quran. Bacalah kamu akan Al-Quran. Kalau tak penting, maka Nabi tak suruh kita baca. Maka tumpuan perhatian kita kena ada pada baca. Dan kalau kita tengok pada seni bacaan Al-Quran juga, seni dia sangat-sangat halus. Al-Quran turun dengan nama Al-Quran. Kalau kita di-shuffle balik kan, kita belajar bahasa Arab, kalau kita faham, Al-Quran tu datang daripada perkataan qara'a, baca. Dia baca. Kenapa dengan baca? Ada apa dengan baca? Para ulama cuba untuk membahaskan kepada kita. Dia saya letakkan dalam buku ini juga. Sahabat-sahabat boleh tengok. Pada keadaan kita membaca Al-Quran, kata qara'a, dan Nabi SAW punya wahyu yang pertama adalah iqra'. Kenapa? Apa seni pada baca ni? Seni membaca ni adalah membawa erti bahawa Al-Quran ini perlu kita letakkan sepenuh perhatian untuk dia. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, seni membaca ni memberikan kepada kita faham bahawa Al-Quran ni adalah salah satu isyarat kepada agama kita ni mementingkan kepada ilmu. Okay? Al-Quran perlu dibaca dan baca adalah bahasa ilmu. Okay? Dan baca juga membawa kepada satu lagi iaitu keadaan kita memberikan sentuhan yang terbaik sekali. Okay? Sentuhan yang terbaik. Satu benda yang kita nak menarik untuk kita bahas kalau cerita bab baca ni kan. Wahyu yang pertama, Allah sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau sahabat-sahabat perhatikan, dalam terjemahan Al-Quran, tidak dinyatakan kita nak baca apa. Nak baca apa? Iqra', bacalah. Habis tu baca apa? Iqra', kemudian baca. So baca apa? Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey, kita faham. Membaca dengan nama Allah Ta'ala, kita mulakan dengan Bismillah, tapi baca apa? Di sini ulama mula menghuraikan kepada kita. Allah Ta'ala tak menyatakan apa yang nak dibaca di situ. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali, dia membawa maksud keumuman. Apa sahaja yang bermanfaat, kita kena baca. Okay? Buku kena baca. Okay? Jadi kita, orang yang nak menjadi orang Islam yang berjaya, tak boleh lekang daripada membaca buku. Okay? Tak boleh lekang daripada membaca bahan ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kata bahawa
perkataan iqra ditinggalkan subjek dia. Okay, bacalah. Subjek tak ada. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu bahawa sebaik-baik perkara untuk dibaca adalah ini dia. Ni. Yang ada ayat iqra tu, iaitu Al-Quran Karim. Jadi menarik sebenarnya kalau kita tengok seni kepada membaca Al-Quran ni, dia ada maksud yang sangat mendalam. Okay? Barulah kita boleh pergi kepada yang kedua, iaitu menghulurkan pendengaran. Sahabat-sahabat tengok, kadang-kadang kita nak kepada satu tempoh berehat. Kita nak tempoh berehat, kadang-kadang kita baca, kita nak berehat juga. Tapi sebaik-baiknya adalah kita jangan merehatkan diri kita satu saat pun daripada berenggang dengan Al-Quran. Jangan. Okay? Iaitu kita letakkan, kalau kita dah habis dah baca, letakkan satu lagi petak kehidupan kita dalam ruang yang lain, iaitu kita mula mendengar kepada Al-Quran. Macam yang saya sebut tadi, mendengar kepada Al-Quran juga adalah satu benda yang mana mendekati Al-Quran dan bahasa untuk kita mencertai Al-Quran juga. Dan kalau kita faham, macam yang dalam buku ini saya ada letakkan, iaitu ada orang ataupun mungkin daripada kalangan kita juga yang mana dia susah nak mendengar Al-Quran. Susah itu dengan maksud saya adalah dia kurang berminat untuk mendengar Al-Quran. Apa cara kita nak buat supaya kita suka mendengar Al-Quran? Sama juga macam baca tadi. Apa yang kita nak buat dengan cara susah nak baca Quran? Maka apa cara dia? Okay? So kita mula dengan pendengaran dahulu. Macam mana kita nak cuba mula suka dengan Quran? Yang pertama sekali adalah kita cuba untuk meletakkan pada situasi aku kena dengan Quran walaupun apa pun yang terjadi. Okay? Iaitu letakkan diri kita pada situasi paksa diri. Ya, betul. Okay, saya bagi contoh yang mudah. Iaitu iklan radio yang paling kita tak suka sekali. Yang paling annoying sekali. Okay, contoh. Apa-apa sajalah. Okay, tanpa kita sebutkan mana-mana iklan. Okay, yang paling annoying sekali. Kita pun dengar apalah iklan macam ni. Kan yang macam ni pun ada jadikan iklan juga. Mula-mula kita mendengar kan pada iklan yang kita tak suka tu. Tapi lama-lama sebab dia sering diulang-ulang, lama-lama kita sendiri yang tersebut iklan tu dengan spontan. Okey, maka sahabat-sahabat cuba untuk lihat Al-Quran mula-mula kena paksa diri untuk kita dengar. Lama-lama kita sendiri akan terikut dengan Al-Quran. Okey, kita sendiri yang akan terikut. Ini surah ni. Okey, biasa dengar ni. Kita sendiri akan mula membaca Al-Quran dan juga mendengar Al-Quran secara lebih lazim. Sahabat-sahabat, kalau kita perhatikan antara teknik yang bagus untuk kita mahir dengan dalam bidang tajwid, saya masuk sedikit dalam bidang tajwid, adalah kita banyak mendengar. Okey, macam mana? Cara ialah begini. Sahabat-sahabat cuba untuk buka qari Al-Quran yang mana sahabat-sahabat minati ataupun yang sahabat-sahabat suka. Contohnya Syekh Mishari ataupun Syekh Bandar ataupun Syekh Quraim Rajih ataupun Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dan sebagainya. Saya ada nyatakan nama-nama qari dalam buku kita ini. Okey, dalam Al-Quran untuk kita ni saya ada nyatakan nama-nama qari yang sebagai cadangan lah. Okey, untuk sahabat-sahabat mendengar. Okey, boleh tengok dalam ni saya ada nyatakan dalam bab mendengar Al-Quran tu saya ada nyatakan nama-nama qari Al-Quran yang boleh untuk kita cuba mendengar. Sambil-sambil kita dengar tu, kita cuba membaca bersama dengan qari tu. Maka kita akan dapat betulkan bacaan kita dan kesannya akan jadi sangat-sangat drastik insya-Allah. Jadi itu keajaiban dalam mendengar Al-Quran. Bahkan kalau sahabat-sahabat nak faham ataupun nak lebih lagi memahami kenapa mendengar Al-Quran ni adalah sangat-sangat penting, iaitu di mana kita lihat Allah Ta'ala mengguna perkataan wa ansitu dekat situ. Macam ayat yang kita baca tadi, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Perkataan wa ansitu memberi sangat-sangat signifikan yang besar. Allah kata apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran maka kamu diam. Mendengar dan juga diam. Wa ansitu. Allah guna perkataan wa ansitu. Kenapa? Dalam bahasa Arab diam ada banyak. Wa uskutu pun boleh juga. Kan? Uskut diam. Boleh juga. Tapi kenapa Allah guna perkataan wa ansitu? Kalau sahabat-sahabat tengok juga dalam perbahasan kitab fiqh dia ada sebut juga. Wa ansitu tu dalam ketika mana bab untuk khutbah Jumaat. Kenapa dia guna perkataan wa ansitu? Para ulama nyatakan wa ansitu dia bukan bererti diam semata-mata. Dia bererti diam sambil kita menghayati dan berfikir. Kalau kita lihat benda ni, ajaib ni makna Al-Quran. Satu perkataan tu kalau guna perkataan lain jadi hilang
serinya pada makna itu. Tapi Allah guna perkataan yang paling baik sekali. So kalau tak dengar, macam mana kita nak fikir apa yang berada dalam Al-Quran? Seperti mana kita bercakap dengan orang? Kalau kita tak dengar apa yang dia cakap, macam mana kita nak cuba untuk menghayati apa yang dia cakap ni sebenarnya? Okay, kita buat indah tak indah, dengar tak dengar, macam seperti mana pengumuman di supermarket kan. Pengumuman supaya alihkan kenderaan. Kalau kita tak ambil kisah sangat, kita tak berapa dengar sangat. Orang tanya, tadi pengumuman apa? Tak pasti pula apa. Sebab kita pun tak berapa dengar sangat dengan teliti kan. Ataupun tadi yang kereta yang suruh alih tadi, berapa nombor plate dia? Tak tahu pula. Yang tahu suruh alih kereta je. Sebab apa? Sebab pendengaran tadi tidak diberikan secara penuh. Itu pentingnya untuk kita memberikan sepenuh deria kita dengan Al-Quran dengan mendengar. Sebab mendengar adalah salah satu cara untuk kita belajar Al-Quran dan memahami Al-Quran sebenarnya. Okay? Kemudian barulah bila kita ada sedikit percikan rasa sayang kepada Al-Quran sebab kita dah baca, kita dah mendengar, maka kita mula pula kepada habiskan masa dengan Al-Quran. Ini adalah jis kepada penting kita punya buku saya ni. Bahkan kita kata inilah center kepada penulisan kita, iaitu menghabiskan masa dengan Al-Quran ni bererti kita mula mendalami makna Al-Quran. Okay, mula mendalami makna Al-Quran. Saya ada letakkan dalam buku kita ini, Al-Quran untuk kita ni, tips untuk tadabbur Al-Quran. Sahabat-sahabat boleh tengok. Okay, saya ada letakkan beberapa tips dan insya-Allah saya akan cuba untuk huraikan secara ringkas pada sesi kita pada malam ni. Okay, contohnya pada bab ataupun noktah yang pertama, tips untuk kita tadabbur Al-Quran. Dalam mendalami makna Al-Quran ni, okay, kita kena faham dahulu, iaitu antara salah satu cara yang sangat baik untuk kita mendalami makna Al-Quran adalah menanda ayat-ayat yang kita suka. Kan? Tanda. Dalam Al-Quran tu tanda. Okay, tanda kan. Yang mana yang kita suka. Ayat ni, oh kita suka ayat ni. Sebab apa? Time-time kita stres, dengar ayat ni, tengok makna dia, baca ayat ni, oh kita rasa tenang. Maka tandakan dalam mushaf kita. Letakkan, sekarang dah ada tagging tu kan. Letak. Okay. Oh ayat ni pula Allah Ta'ala kata cerita macam ni. Oh ayat ni kisah ibu Nabi Musa. Kan, kena menghadapi kesedihan yang besar. Iaitu letakkan bayi dia sendiri. Hanyutkan ke sungai. Kemudian Allah Ta'ala kata Allah akan berikan kekuatan jiwa. Oh kita pun suka dengan kisah mak ibu Nabi Musa ini. Okay. Kita pun letak. Tandakan ayat tu. Okay. Kemudian tengok pula, oh kisah Nabi Yusuf. Walaupun dia masuk penjara, walaupun dia kena fitnah, walaupun kena buang dalam telaga dengan adik-beradik dia sendiri, walaupun dalam kesusahan, walaupun begitu begini, dia tetap lagi kata bahawa Allah Ta'ala memberikan layanan yang terbaik kepada dia. Oh, macam mana kita pun nak jadi orang yang macam Nabi Yusuf? Tandakan ayat tersebut. Maka penandaan-penandaan ini sebenarnya bagus. Saya sangat-sangat suka, bahkan kita syorkan sahabat-sahabat kita, tandakan Al-Quran dengan ayat-ayat yang boleh sembuhkan jiwa kita. Ayat yang bagi semangat kat kita. Ini salah satu bentuk untuk kita tadabbur Al-Quran Karim dan mendalami makna Al-Quran. Kemudian, saya syorkan kepada sahabat-sahabat juga, tips yang kedua untuk kita tadabbur Al-Quran adalah kita melihat kepada maksud ayat satu demi satu. Okay? Ayat yang kita maksudkan ini ataupun macam mana cara kita nak faham maksud ini adalah dengan cara kita bersahabat baik dengan Al-Quranul Karim. Itu yang pertama sekali. Selalu bawa Al-Quran. Sekarang dah mudah. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Adanya orang yang mencipta aplikasi Al-Quran dalam telefon kita sekarang. Alhamdulillah dah boleh dibawa secara compact. Kan? Boleh dibawa di mana-mana. Okay, dengan phone kita pun ada Quran, dalam iPad lagi ada macam-macam, dalam tablet ada macam-macam. Okay, so sentiasa bawa, mana-mana masa kosong ada kita baca. Baca. Tengok pula kepada terjemahan. Satu lagi iaitu benda yang kita maksudkan dengan maksud Al-Quran, mendalami maksud Al-Quran adalah kita cuba untuk bersahabat baik dengan terjemahan Al-Quran. Okay, terjemahan Al-Quran. Bila kita tengok kepada terjemahan Al-Quran, betul, kadang-kadang perlu kepada penerangan tafsir yang lebih daripada itu. Akan tetapi, majoriti daripada ayat Al-Quran sudah pun dapat kita fahami idea besarnya daripada terjemahan Al-Quran. Contoh, Allah Ta'ala kata kepada kita, okay, bahawa kalaulah hamba-Ku bertanya tentang aku, maka aku adalah, Allah Ta'ala kata aku dekat. Okay, maka kita pun faham, oh rupanya Allah Ta'ala dekat dengan kita, maknanya rahmat Allah Ta'ala sentiasa dengan kita. Okay, Allah tahu kesengsaraan kita dalam kehidupan.
Okey, maka kenapa kita nak jauhkan diri? Kita kena berdoa saja. Okey, minta dengan Allah. Solat tu kita betul-betul berdoa kepada Allah. Okey, maka kita faham, oh macam ni idea besar dia nak bagi tahu bahawa Allah Taala, rahmat Allah ni ada selalu dengan kita. Okey. Baca ayat yang lain pula, tengok terjemahan. Oh macam ni ayat ni. Okey. Kemudian kita pun tanda. Maka itu kita maksudkan dengan mencari maksud Al-Quran, bersahabat baik dengan terjemahan Al-Quran. Walaupun tak kita nafikan ada ayat-ayat yang memerlukan kepada tafsiran yang lebih dalam lagi. Okey. Kemudian tips yang ketiga juga saya ada tulis dalam buku Al-Quran untuk kita tadabbur Al-Quran adalah kita memahami konteks kepada ayat tersebut. Ini lebih kita kata memberikan satu feel yang sangat-sangat lain kan. Kita nak faham maksud ayat tu, kita pun cuba untuk tengok apa maksud ataupun apa keadaan ayat ni. Ini yang perlu kepada kita kata bimbingan daripada orang yang lebih mengetahui di sini. Maka kita cari contohnya Ustaz Syahari punya buku contoh, ataupun program-program yang diatur oleh Ustaz Zanik dalam melalui Mutiara Tadabbur punya team contoh. Ataupun mana-mana ustaz-ustaz ataupun ustazah yang kita kenal, dia tahu mengenai latar belakang ayat. Contohnya kita sebut satu ayat, oh ustaz pun kata, oh ini ayat ketika mana sahabat Nabi diturunkan ayat dalam kebun anggur. Kita pun faham, ayat ni macam ni rupanya, macam tu sahabat reaksi kepada ayat tersebut. Bila satu ayat Quran turun, sahabat terus reaksi kepada ayat tersebut, terus amal tanpa tolak-tolak lagi dah. Kita pun macam ni kena buat rupanya. Maka mengetahui konteks sangat penting untuk kita ni jadi lebih concern dengan makna Al-Quran Karim. Kemudian lagi, salah satu cara untuk kita faham konteks Al-Quran selain daripada kita bertanya kepada orang yang lebih tahu adalah kita cuba untuk melihat kepada ayat yang sebelum dan ayat yang selepas. Ayat yang sebelum dan juga ayat yang selepas. Kebanyakan ayat Al-Quran akan lebih jelas kita faham konteksnya bila kita tengok ayat sebelum dengan ayat selepas. Tengok contoh ayat, ayat ni cerita pasal ni solat ni begini. Tengok. Atasnya ayat tentang macam ni, ayat bawahnya ayat tentang macam ni. Maka kita begitu rupanya. Contohnya saya bagi satu contoh. Allah Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Allah Taala menyebut, jagalah kamu akan salat-salat dan juga salat wusta. Okey, maka kita pun kenapa ni? Allah Taala suruh jaga salat. Kita pun tengok ayat sebelum dengan selepas. Ini cerita pasal nikah kahwin. Ini cerita pasal talak. Ini cerita pasal hak penyusuan anak. Macam mana ni? Kita pun tengok, hikmahnya rupanya dalam bab rumah tangga, dalam bab kekeluargaan, salat yang menjadi faktor penting dan tunjang utama kepada diri kita, kekeluargaan kita. Kita faham konteks yang begitu. Maka ini yang menjadikan kita punya penghayatan lebih cerah dan kita lebih faham apa yang Al-Quran nak sebutkan kepada kita sebenarnya. Itu sebagai contoh. Okay. Kemudian tips yang keempat juga, selain daripada kita dah tandakan ayat, kita dah faham maksud ayat, kita tengok kepada konteksnya, kita perlu letakkan semua maksud ayat Al-Quran tanpa terkecuali 6,326 ayat itu kita nak letakkan pada diri kita. Ini adalah konsep tadabbur yang penting, sangat penting. Tips untuk kita tadabbur iaitu kita letakkan semua ayat kepada diri kita. Apa maksudnya? Maksudnya semua ayat tidak ada satu pun yang terkecuali yang mana tak ada kena mengena dengan kita. Tak ada. Hatta walaupun kita rasa macam secara zahir, secara luaran ni nampak macam tak ada kena mengena dengan aku ni. Ni cerita pasal orang munafik. Aku alhamdulillah orang mukmin. Okay? InsyaAllah kita ni adalah orang yang taat kepada Allah pada setiap masa. Bukan orang munafik. Tapi apa pesanan, apa kaitannya ayat ni dengan diri aku? Maka kita pun cuba renung balik. Rupanya cara untuk kita kaitkan diri kita dengan ayat apabila Quran sebut tentang orang munafik, jangan jadi macam tu. Jangan jadi sebegitu. Bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, ataupun Allah Ta'ala cerita nikmat di syurga, kebaikan ganjaran buat orang yang saleh dalam Al-Quran, cara kita nak kaitkan adalah, aku jadi tak macam ni? Macam mana aku nak jadi orang yang baik macam Al-Quran ceritakan? Itu cara kita, supaya kaitan ayat tu kena dengan kita, dan kita cuba untuk meletakkan diri kita pada posisi orang yang baik. Bila cerita pula pasal orang yang kurang baik pula,
cerita pasal azab neraka, wal'iyadzubillah, maka kita pun tengok ada tak ciri-ciri orang yang Allah Ta'ala murka ni dekat diri aku. Takut-takut ada. Okay, maka itu keterkaitannya. Jangan kita lihat, ayat ni cerita pasal orang lain ni bukan aku ni, tak ada kena-mengena ni. Okay, bila cerita pasal qad aflahal mu'minun, Allah Ta'ala kata telah pun hampir kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Kita pun, oh alhamdulillah, inilah aku. Kan? Orang beriman je kita. Tengok pula kepada surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu. Kita pun tengok, ni surah Munafiqun, ni housemate aku ni. Itu bukan caranya kita nak tadabbur Al-Quran. Cara tadabbur Al-Quran, kita letakkan pada diri kita dahulu. Kemudian barulah kita berkongsi manfaat untuk kita menegur masyarakat dan sebagainya. Kita letak diri kita dahulu. Itulah sifat sahabat-sahabat Nabi. Apabila mereka diturunkan ayat Al-Quran, Nabi bacakan kepada mereka ayat Al-Quran, dia rasa kat diri dia dahulu. Ini yang menjadi kita punya seni dalam tadabbur itu lebih mendalam. Sebab apa? Ayat Al-Quran satu pun tak ada yang tak ada kena mengena dengan kita. Semuanya kena pada kita. Semua ada kaitan pada diri kita. Ini yang diterapkan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab beliau Mafatih Lita'amul Ma'al Quran, yang juga disentuh oleh dengan cara yang lebih kurang sama, iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahumullah ala jami', iaitu dalam kitab beliau Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Okey, iaitu cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Iaitu kita kena lihat makna Al-Quran tu letak pada diri kita dahulu. Okay? Bukan tak boleh letak pada orang lain, tapi letak pada diri kita terlebih dahulu. Kemudian kita tengok, dia adik kita ni ada buat kesalahan ni, kita cuba tegur dia dengan apa yang kita faham daripada pesanan Al-Quran. Itu cara dia. Kemudian tips yang seterusnya juga yang kita boleh buat untuk tadabbur Al-Quran ni, tak lain tak bukanlah untuk membuat catatan kepada peribadi kita. Yang penting, sahabat-sahabat, mulai daripada sekarang, bolehlah buat ada satu tempat. Kalau macam saya buat secara online. Okay? Kalau sahabat-sahabat nak buat selesa dengan cara menulis, boleh kita buat dengan cara menulis, iaitu buat jurnal Al-Quran peribadi kita. Okay, contoh. Sahabat-sahabat ada dengar satu ayat Al-Quran yang dibahaskan ataupun dihuraikan oleh ustaz sekian-sekian ataupun ustazah sekian-sekian, ataupun mana-mana sahabat kita yang belajar Al-Quran. Dia pun syarahkan ayat ni ceritanya begini, ayat ni adalah tentang begini, pengajarannya adalah begini. Kita pun tulis. Buat catatan secara peribadi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang apabila kita tak menulis, maka manfaat daripada ayat tersebut boleh kita lupa. Kata pepatah Arab yang sangat masyhur, qaidul ilma bil kitabah. Kamu kena ikat ilmu yang kamu dapat dengan tulisan. Okay? Maka sekarang dah ada macam-macam medium. Kita boleh tulis buat dengan fizikal ataupun online. Sekarang kalau saya letak dalam saya punya account Notion, okay? Notion, kan? Notion tu online punya macam diary kita lah. Kita boleh buat organizer dalam tu dan sebagainya. Saya pun tulis nota. Okay, hari ni belajar tentang ayat sekian-sekian, kita pun tulis, kan? Walaupun saya kongsi tentang tadabbur Al-Quran, okay, hampir setiap minggu kita cuba buat satu ayat satu minggu dan sebagainya kepada sahabat-sahabat. Tapi saya sendiri tak boleh terlepas daripada mempelajari benda-benda baru dalam tadabbur. Kena setiap hari tengok kepada perkongsian tadabbur Al-Quran. Tengok kepada kitab sekian, tengok kepada ulama' ni, tengok kepada ustaz sekian. Saya sendiri pun kena begitu. Okay, tak boleh kita rasa macam cukup dengan apa yang kita ada untuk tadabbur Al-Quran. Maka kena ada jurnal peribadi untuk membantu kita supaya kita dapat faham apa yang kita pelajari daripada ayat tersebut. Dan jangan kita lupakan. Maka kena tulis. Tulis. Kemudian, tips yang seterusnya juga yang membantu untuk tadabbur, saya ada tulis dalam buku Al-Quran untuk kita, iaitu kita kena cuba untuk create satu situasi suasana, kita panggil. Suasana. Okay? Cuba kita perhatikan pada bulan Ramadan, kenapa diri kita, bahkan bukan diri kita lah, hampir kepada semua, kita kata persekitaran kita, semua rakyat Malaysia contohnya, kan? Bila bulan Ramadan, semua berlumba-lumba nak dekat dengan Al-Quran. Okay? Satu benda yang bagus. Okay? Itu benda yang kita nak. Okay? Semua berlumba buat grup tadarus, buat grup tadabbur, buat grup ini, buat grup itu, perkongsian Al-Quran di mana-mana saja pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana suasana itu. Maka apa salahnya kalau kita teruskan suasana itu luar daripada Ramadan juga. Ramadan kita tumpukan betul-betul, kita semarakkan betul-betul,
Tapi luar daripada Ramadan, kita cuba teruskan. Okey? Pada bulan Syawal, teruskan lagi. Teruskan sampai kepada Ramadan semula, kuatkan lagi. Lepas daripada Ramadan, teruskan lagi. Macam mana caranya? Antara caranya adalah kita cuba buat circle Al-Quran kita. Nah, ini penting. Okey, buat circle Al-Quran. Kenapa penting? Kerana suasana akan menguatkan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut kisah seorang lelaki yang mana Nabi cerita kepada kita seorang lelaki yang nak bertaubat ketika mana dia telah pun membunuh 99 nyawa. Sahabat-sahabat boleh tengok hadis tersebut, dirakamkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Dinyatakan seorang lelaki dia dah membunuh 99 nyawa, kemudian dia pergi kepada seorang abid, dia tanya kepada abid tersebut, boleh tak nak bertaubat, Allah Ta'ala akan ampun ke tak aku ni. Kemudian abid tersebut kata tak boleh, maka dia bunuh abid tersebut, maka menjadikan rekod pembunuhan dia sebagai 100 nyawa. Kan? Kemudian pergi pula jumpa dengan seorang yang alim. Orang alim kata Allah Ta'ala akan terima taubat kamu. Okay? Maka tengok kepada pesanan orang alim tadi. Ini yang kita nak ambil point di sini. Iaitu orang alim tadi kata kamu kena pergi kepada satu tempat perkampungan. Orang-orang di situ akan bantu kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka setibanya pesanan tu sampai ke telinga lelaki tadi, dia pun pergi on the way kepada perkampungan tadi. Okay? Dan seterusnya hadis menceritakan bahawa nyawa lelaki tersebut diambil pada pertengahan jalan nak pergi ke perkampungan tersebut. Apa yang kita dapat dari sini? Hadis Nabi nak cerita kepada kita bahawa nak jadi baik antara salah satu pembantu, bukan kita kata ini saja jalannya, bukan. Salah satu jalan membantu kepada kita supaya kita ni lebih bersemangat adalah suasana itu sendiri. Suasana. Okay? Jadi kita kena cuba createkan satu group ataupun satu circle yang mampu untuk kita bina satu keadaan yang mana nanti kalau kita terlupa, ada orang yang akan ingatkan. Hari ni dah tadabbur ke belum? Macam tu. Okay, kawan kita pun tanya, macam mana ayat ni macam mana? Yang ni pula macam mana? Macam mana kita nak faham ayat ni? Ayat ni apa pengajaran dia? Okay, apa yang pengajaran yang kita boleh ambil nak letak dalam kehidupan kita untuk ayat ni? Maka circle yang sedemikian, grup yang begini akan bantu kita jadi orang lebih baik. Macam mana? Yang pertama, ilmu kita dapat. Ilmu tadabbur ataupun ilmu untuk kita faham Al-Quran itu kita dapat. Itu tanpa syak lagi. Yang kedua, satu perkara juga yang kita dapat daripada ini adalah tidak membuang masa. Sahabat-sahabat, saya sangat-sangat tekankan kepada budaya ilmu ini. Kenapa? Bila kita bersibuk-sibuk dalam kita punya grup kawan-kawan kita. Contoh, kawan-kawan kita ni semua yang mana yang kita bina grup tadi, bulatan tadi, kumpulan tadi, yang mana sibuk dengan ilmu Al-Quran ataupun ilmu hadis contoh. Bila mana dia ada buat, sahabat ni kata, jom kita tengok kaji surah Ad-Duha contoh. Kita pun, macam ni, tugasan minggu ni, kita buat macam ni. Setiap orang cari satu ayat daripada Ad-Duha dan letakkan kefahaman daripada apa yang dia belajar daripada guru dia contoh. Kan? Contohnya orang ni tengok kepada video Nu'man Ali Khan, dia pun tengok, dia pun jot down note yang dia faham daripada Ustaz Nu'man. Orang dia pula, sahabat ni pula tengok, saya tengok kepada video Ustaz Mu'in Abdul Rahman. Dia pun letak tengok note Al-Quran daripada surah Ad-Duha. Orang ni pula, dia faham daripada Ustaz Syari punya perkongsian. Letak pula. Sambil-sambil tu ramai-ramai kumpul semua ilmu yang ada tadi, semua pengajaran daripada surah Ad-Duha. Kenapa penting? Kerana bila mana kita sibukkan diri dengan ilmu, kita tak ada masa untuk buat perkara yang sia-sia. Sahabat-sahabat tengok, ada satu benda yang polemik besar dalam masyarakat kita adalah kita terlampau banyak masa untuk invest ataupun laburkan kepada benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Contoh, saya bagi contoh yang umum. Satu perkara yang viral, kadang-kadang tak ada kena-mengena dengan kita. Kadang-kadang gosip artis dan sebagainya. Tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi komen banyak. Saya tengok kadang-kadang, kenapa boleh jadi macam ni kan? Takkan semua yang komen ni kenal dengan orang yang dibicarakan. Contoh ada satu aksiden dan sebagainya, ada satu kejadian viral ke, video apa-apa kan. Semua komen panjang kan, mengulas tentang kejadian di atas tadi. Salah ke? Tak salah secara total. Tapi adakah penting ataupun adakah wajib sedemikian? Maka itu persoalan yang kita nak kena fikirkan. Maka kita kena faham
bahawa masa kita kena laburkan betul pada jalan yang betul. Okey, maka antara jalan yang paling baik untuk kita laburkan masa, habiskan masa, tak lain tak bukan mencari makna Al-Quran untuk kita letak dalam diri kita. Maka wujudkan kumpulan tadabbur ni sangat-sangat penting. Dan saya sangat-sangat nasihatkan sahabat-sahabat, bila mana kita ada kumpulan tadabbur, jangan lupa untuk ada seorang pembimbing yang mana paling kurang dia ada latar belakang dalam bidang Al-Quran. Kerana kita taklah kata bahawa kumpulan tadabbur itu kita boleh rumuskan sendiri, tidak begitu. Kerana apa? Kena ada seorang pembimbing supaya kalau ada berlakunya kesilapan dalam memahami Al-Quran ataupun makna, konteks dan sebagainya, pembimbing tersebut boleh tolong untuk luruskan jalan semula. Okay, kerana apa? Kerana manusia kita biasa. Okay, kalau ada kesilapan itu benda yang biasa kita belajar setiap hari. Okay, maka penting untuk kita ada kawan-kawan yang sentiasa mengingatkan kita tentang Al-Quran dan ada pembimbing yang tolong membimbing kita kepada pemahaman yang lurus. Okay, jadi itu antara kita kata tips tadabbur Al-Quran yang mana saya letakkan dalam buku kita ini. Sahabat-sahabat boleh baca huraiannya dengan sangat lebih luas lagi. Saya tuliskan, okay, saya cakap ni mungkin saya lebih kepada situasi dan juga analogi lah. Okay, kalau sahabat-sahabat baca dalam buku Al-Quran untuk kita ni, saya huraikan macam mana nak buat keadaan ataupun tips yang saya telah pun share tadi. Okay, kita dah kongsikan tadi tips-tipsnya yang membantu. Maka huraiannya yang lebih panjang saya dihuraikan secara lebih detail, insya-Allah lebih terperinci dalam buku Al-Quran untuk kita. Kemudian bila kita dah ada sedikit asas dalam memahami Al-Quran, maka kita dapat satu lagi perkara yang penting, iaitu kita cuba pula nak berkongsi tentang Al-Quran. Masih lagi dalam mencintai Al-Quran, salah satu seni untuk bercinta dengan Al-Quran adalah kita banyak kongsi tentang dia. Contoh, kita sayang dekat keluarga kita. Kita sayang dekat mak ayah kita. Kita sayang dekat adik-beradik kita. Kadang-kadang apabila kita sayang ni, kita akan ada satu ekspresi iaitu kita mudah nak share dengan kawan-kawan rapat kita. Contoh, bila mana kita ada sayang dekat family kita ataupun kita sayang kat kawan kita pun cerita tentang dia dekat dalam family kita. Okay, cerita dekat mak ayah kita. Saya ada seorang kawan yang perangai dia begini, dia buat begini, dia ni senangkan hati saya, banyak tolong dan sebagainya. Itu antara tanda kita ada rasa sayang kepada dia. Okay, sebab apa? Sebab dia banyak memberi bakti kepada kita ataupun banyak memberi manfaat kepada kita, contoh dia. Okay, maka Al-Quran juga begitu. Antara salah satu cara kita nak tunjukkan ekspresi rasa sayang kita kepada Al-Quran, walaupun of course kita bukanlah mahir sepenuhnya dengan Al-Quran, kita faham perkara tersebut. Tak ada orang yang boleh claim dalam dunia ni, sayalah yang orang yang paling sayang dalam Al-Quran dan dunia. Tak ada orang boleh claim begitu. Ataupun tak ada orang yang boleh bagi tahu dakwa diri dia, saya orang yang paling alim, saya orang paling berpengetahuan tentang Al-Quran. Tak ada. Okay? Maka selagi mana kita bergelar manusia, of course, ataupun sudah tentu, ada kekurangan kita dalam memahami Al-Quran. Itu biasa. Tapi itu tidak menghalang untuk kita berkongsi tentang Al-Quran. Selagi mana ilmu yang kita sampaikan itu sahih, betul-betul, tak bercanggah dengan syariah, kita faham Al-Quran ni maknanya begini, pengajarannya begini, ayat sekian begini, kita cuba kongsikan. Saya cuba untuk memahami skop setiap orang daripada kita. Sahabat-sahabat ada yang bila mana saya nyatakan tentang berkongsi tentang Al-Quran ni, ada kadang-kadang sahabat-sahabat saya yang kata bahawa kita tak ada circle yang ramai, tak ada follower yang ramai. Saya cuba katakan kepada sahabat-sahabat kita, iaitu berkongsi tak semestinya kepada orang ramai. Berkongsi semestinya kepada yang pertama diri kita, yang kedua kepada orang-orang yang kita kenal. Okay? Paling tidak kita ada audience kita sendiri, iaitu family kita. Grup WhatsApp family, oh hari ni tentang ayat sekian, kita kongsikan. Grup kawan-kawan, kan, dekat universiti ke ataupun dekat pejabat, kita kongsikan. Walaupun kita ni bukanlah perangai yang baik sangat, kita ni bukan orang yang baik, okay? Tapi tak apa, berkongsi yang baik tu tak mensyaratkan kepada orang baik saja. Okay? Cuba kongsikan. Walaupun circle kita mungkin ada 2 orang aja. Okay? Ataupun account kita tu WhatsApp status tak ada kontak sangat, ada 2 je yang tengok biasanya status kita. Okay? Kita dengan satu lagi nombor yang lagi satu pun tu, itu pun phone kita juga. Okay? Nombor yang satu lagi tak ada orang tengok, tapi tak apa, kongsi. Sebab apa? Allah Ta'ala tak tanya ramai mana yang tengok, Allah Ta'ala tanya kita sebarkan kita ilmu yang kita ada tu. Jadi penting untuk kita berkongsi, kerana
berkongsi adalah tanda kepada kita sayang, cinta kepada Al-Quran Karim. Okey? Kemudian sampai kepada satu perkara yang penting juga, iaitu kita nak mendampingi Al-Quran. Mendampingi Al-Quran adalah salah satu seni yang juga kita kena fahami, iaitu jangan kita rasa bahawa Al-Quran ni layak kepada sesetengah golongan saja. Al-Quran tidak eksklusif, Al-Quran inklusif. Dia berada pada hidup semua orang. Okey? Berada pada setiap petak kehidupan. Saya cuba untuk letakkan satu quote di sini untuk sahabat-sahabat tengok. Pada muka surat yang ke-97 saya ada nyatakan, maka tidaklah menjadi suatu ketetapan bahawa seseorang itu jatuh cinta kepada Al-Quran hanya disebabkan salah satu faktor saja. Apa maksudnya? Saya cuba nak fahamkan di sini, iaitu tak semestinya seseorang tu dia jatuh cinta dengan Al-Quran dengan satu jalan je. Dengan sebab baca je dia boleh jatuh cinta. Tak. Ada orang dia mula cinta kepada Al-Quran sebab dia dengar pengajaran daripada Al-Quran. Weh, powernya Al-Quran cerita sampai macam tu sekali. Al-Quran tahu dimensi kehidupan sampai macam tu. Maka dia mula menggali Al-Quran. Okey, ada orang dia boleh dengar Al-Quran. Sedapnya Al-Quran. Sedapnya ayat tu dengar jadi tenang. Maka dia mula menggali tentang Al-Quran. Ada orang yang mana dia start share pasal Al-Quran. Bila dia start share, lepas tu dia tengok kehidupan dia berubah. Bila start dia share pasal Quran, kehidupan dia berubah dengan cara dia rasa macam-macam nak jadi lagi baik. Nak jadi lagi baik. Maka dia mula tengok kepada Al-Quran. Ada orang yang mana dia tak ada apa-apa lagi, dia tak baca lagi, dia tak dengar lagi, dia tak mendalami makna lagi, dia cuma bawa mushaf Al-Quran saja, sentiasa pegang. Okey? Maka lama-lama ada timbullah hati dia, aku takkan bawa saja, nak baca juga, nak faham juga, nak dengar juga, nak tahu juga apa maksud dia, nak kongsi juga kepada kawan-kawan aku. Maka dia mula. Maka tak semestinya kita mula jatuh cinta dengan Al-Quran dengan satu jalan saja. Tak semestinya seorang tu baca saja ataupun dengar saja. Dan menariknya, bahasa cinta Al-Quran ni dia adalah satu benda yang merebak. Mula-mula mungkin kita start dengan membaca. Kita start baca. Lama-lama kita akan berjangkit. Nak tahu makna pula. Lama-lama nak ingat pula. Kita cuba hafal. Lama-lama nak dengar pula lah. Rasa macam ralat lah kalau tak dengar Quran dalam masa sehari. Lama-lama kalau berjalan ke apa, pergi mana-mana, pergi office ke apa ke, tak best lah kalau tak ada Quran atas meja tu. Rasa macam tak sedap kat rasanya. Maka lama-lama dia berjangkit. Bahasa cinta Al-Quran dia selalu berjangkit. Maka kita cuba salah satu supaya kita dapat faham apa itu erti bahasa cinta dalam Al-Quran. Kita dapat tahu apa itu seni dalam mencintai Al-Quran. Kemudian bila kita faham cinta, kita dah sayang kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka kita nak cuba untuk fahami pula, iaitu seni dalam setia kepada Al-Quran. Ini penting. Okey, seseorang yang mana dia buat dakwaan, saya sayang kepada sesuatu. Okey, contohnya saya sayang kepada pekerjaan saya. Dia bagi tahu kepada bos dia. Bos dia kata, kalau betul awak sayang kerja awak sanggup tak kalau saya hantar outstation sekian. Sebab apa? Dakwaan cinta ni biasanya dia akan diuji. Dia bakal diuji. Sebab apa? Supaya kita lebih kuat. Supaya lebih diyakini. Bos kata kalau awak boleh pergi outstation, baru saya yakin awak ni adalah orang yang sayangkan kerja dan saya akan bagi naik pangkat. Contoh. Okay, maka kita pun macam tu juga. Kita kata saya sayang agama saya. Okay, saya sayang kepada Al-Quran. Maka apa buktinya? Mesti ada sedikit ujian yang menerpa kita. Maka antara salah satu ujian yang kita selalu hadapi ataupun kebanyakan daripada kita hadapi adalah dengan diri kita sendiri, emosi kita. Kenapa aku duk belajar Quran lama dah tapi tak faham-faham apa maksud Quran ni? Kenapa belajar tajwid ni dah daripada kecil dulu lagi? Kenapa sampai sekarang tak boleh mahir lagi membaca? Kenapa daripada dulu lagi duk tengok kepada makna ni, duk tengok kepada ni, aku ni tak juga jadi baik-baiknya. Perangai aku sama juga macam dulu. Kenapa sebenarnya? Maka ini benda-benda yang kita kena lawan dengan diri kita sebagai ujian nak mendekati Al-Quran. Okey, maka benda-benda persoalan-persoalan ni saya letak dalam ruangan. Ada satu bab tu tentang keadaan setia tentang Al-Quran Karim. Okey. Dan yang pertama sekali kena mengatasi dulu salah faham tentang Al-Quran Karim. Saya juga bahaskan iaitu salah faham dalam Al-Quran ni sangat-sangat banyak. Antaranya adalah kita rasa macam kisah-kisah para Nabi ni tak layak untuk kita ambil ibrah, ambil pengajaran. Sebab apa? Dia Nabi, saya ni siapa? Saya bukan Nabi. Ulama' pun tidak.
Kan belajar agama pun tidak. Bukan dalam bina agama pun saya ni. Okey. Jauh lagi daripada wali Allah, jauh lagi daripada Nabi, jauh lagi daripada Rasul. So macam mana Allah Ta'ala cerita pasal Rasul dengan Nabi ni, saya bukan Rasul, bukan Nabi. Macam mana nak ambil kisah Al-Quran? Ini benda-benda yang kita nak kena atasi. Okay? Allah Ta'ala pun datangkan ayat yang terakhir pada surah Yusuf. Kan? Allah Ta'ala nyatakan ayat Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran ni, okay? Apa ni sebagai ibrah. Ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kan Allah Taala nyatakan pada ayat akhir surah Yusuf. Sebab apa? Nak supaya salah faham kita tu terlerai. Oh, rupanya semua kisah-kisah dalam Quran ni, tak kisahlah dia nabi ke dia bukan nabi ke, semua untuk kita. Semua orang untuk orang yang mempunyai akal fikiran. Oh, macam tu rupanya. Maka kita dapat satu jawapan. Maka banyak lagi salah faham yang lain kita cuba leraikan supaya apa? Supaya dalam usaha kita nak mencintai Al-Quran tadi, kesetiaan kita datang. Okey? Sebab apa? Sebab ada orang dia mula nak sayang Quran, dia mula baca, dia mula kaji makna, dia mula mendengar, tapi di situ datang ujian-ujian tadi. Maka di sini kita kena faham Al-Quran menyelesaikan kesemuanya. Okey? Satu lagi perkara, sahabat-sahabat, kalau ketika mana kita belajar Al-Quran, kita mendapati ada kesukaran, sahabat-sahabat jangan susah hati. Contoh, saya baca Al-Quran lama dah tapi tak mahir juga. Saya belajar Al-Quran lama dah tapi tak faham juga maksud dia. Saya belajar Al-Quran lama dah tapi tak meresap ke jiwa saya ni. Kenapa? Tak jadi orang baik juga saya ni. Sebenarnya itu adalah didikan Al-Quran secara tidak langsung. Kalau kita ni secara langsung, belajar terus dapat. Kan? Belajar terus faham. Semalam baru belajar makhraj huruf dad. Pagi esok bangun tiba-tiba sebut huruf dad dengan mahir. Al-dad-di-du. Ui. Semalam baru belajar. Mantap. Kan? Kemudian belajar mat ni, belajar sifat sedemikian, belajar hukum hakam tajwid sedemikian, belajar pula ilmu usul tafsir. Semua dapat faham secara sekaligus. Maka sebenarnya kita akan lebih cenderung kepada sifat ego kepada diri kita. Aku dah faham dah. Kau bila lagi nak faham? Maka kalau ada ujian Allah Ta'ala beri kepada kita, lambat sedikit untuk faham sesuatu ilmu, itu pendidikan daripada Al-Quran supaya kita selalu merendah diri. Okay, selalu, aku ni tak faham lagi, kena usaha lagi. Okay, aku ada banyak lagi kekurangan, kena usaha lagi. Begitu juga dengan orang yang mudah tak dapat tangkap. Kalau zaman-zaman saya belajar dulu, ada orang-orang yang mana sahabat-sahabat kita yang cepat je, dia hafal Quran cepat je. 5-6 page tu sekejap dia hafal. Dan ingat pula tu, lekat pula tu. Kan kita ni satu muka surat pun payah. Okay? Maka kita dulu-dulu sahabat-sahabat saya selalu bahasakan otak kemuncup. Kan? Bila lalu je dapat. Dia lalu je. Kita ni nak kena gali dulu tanah tu semua kan. Dia lalu je kat padang tu. Dapat terus. Okay? Maka orang-orang yang begini juga, orang yang mana otaknya genius, Allah Ta'ala bagi cepat ingat, cepat dapat faham, maka juga kena berendah diri. Tapi orang yang macam kita kebanyakan ni, lambat nak faham, lambat nak mahir, maka itu pendidikan daripada Al-Quran, bahawa kita perlukan Al-Quran sentiasa. Jangan meninggi diri, jangan sombong. Kita kena selalu, okey aku belum faham yang ni, kena cuba baca lagi. Oh yang ni belum tahu lagi maksud dia, kaji lagi. Yang ni macam mana kita nak beramal ni, yang ni aku tak boleh amal lagi ni, kena cuba usaha lagi. Ini adalah pendidikan daripada Al-Quran kan. Itu adalah juga bentuk dalam kita nak setia kepada Al-Quran. Kalau kita dapat terus kan, belajar satu manfaat, terus boleh amal, terus perfect terus. Okey, maka kecenderungan kita untuk meninggalkan Al-Quran sangat besar. Itu adalah bahaya. Okey. Kemudian sanggup untuk mendalami lagi. Ini juga salah satu seni dalam kita setia kepada cinta tadi. Kalau kita sayang Al-Quran, kita pun rasa cukup dengan Al-Quran, itu bahaya. Kerana lepas tu kita takkan belik dah Al-Quran. Kan? Kita rasa macam cukup dah, aku dah faham dah surah ni apa. Surah Al-Fatihah je kot, dah faham lah maksud dia apa. Dah berapa banyak kali dah belajar Al-Fatihah ni. Kan? Makna Al-Fatihah pun kita dah faham dah. Cukup-cukup dah tu. Kemudian kita dah tak belik dah apa maksud pengajaran Al-Fatihah. Surah Ad-Duha, banyak sangat dah ustaz-ustaz sebut. Cukup-cukup dah tu, dah faham dah ni. Okay, maka kita tak belik dah surah Ad-Duha. Maka kena sentiasa ada bagi orang yang nak mencintai Al-Quran, nak sayang, nak setia kepada Al-Quran, kerana kena ada sifat sentiasa tidak cukup. Iaitu sentiasa sanggup untuk mendalami dengan lebih lagi. Walaupun kita nampak secara surface, secara luarannya kita dah faham dah. Tapi kena ada sifat nak lagi, nak lagi, nak lagi.
Okey. Baik. Kemudian salah satu benda juga yang penting dalam setia ni, kita kena ada rasa sanggup bersusah kerana benda yang kita sayang. Okey, kerana Al-Quran kita sanggup susah. Para sahabat dahulu, kalau kita boleh bahasakan di sini, sahabat-sahabat Nabi bukan semuanya boleh faham secara macam tu. Bukan faham terus, bukan. Okey. Ada struggle-struggle yang mana mungkin kita tak tahu. Kita beranggapan bahawa sahabat Nabi sebab dia orang Arab, dia mudah faham, maka dia pun mesti senang je nak faham Quran. Tak. Ada sahabat Nabi yang mana dia faham Al-Quran begini, Nabi tegur. Dia ayat ni bukan macam tu, ayat ni begini. Berertinya apa? Bererti sahabat Nabi juga ada struggle yang sama macam kita. Dia pun belajar juga. Tengok kepada seorang anak murid kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas ni adalah sahabat Nabi yang mana kita panggil sebagai turjumanul Quran. Iaitu orang yang paling antara orang yang mahir sangat-sangat dengan tafsir Al-Quran. Dia ada anak murid namanya Mujahid. Mujahid ni of course lah ulama besar dalam kalangan salafus salih. As-salaf as-salih. Okay, cuba kita tengok Mujahid ni adakah dia pergi jumpa dengan Ibn Abbas, dia baca Quran kemudian selesai? Tak. Dia tak macam tu. Okay. Kalau kita baca sejarah Mujahid, macam mana dia belajar Al-Quran? 60 kali dia khatam Al-Quran. Saya pun khatam 60 kali. Biasa tu. Tak, bukan. Mujahid khatam Al-Quran 60 kali. Dia baca macam mana? Dengan guru dia, dengan Ibn Abbas, macam mana? Dia baca tafsiran satu demi satu secara harfiah, secara per kalimah. Satu huruf demi satu huruf. Al-Quran itu 60 kali dia khatam dengan Ibn Abbas. Maksudnya apa? Literally dia buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibn Abbas syarahkan. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? 60 kali. Secara tidak langsung kita boleh bahasakan, dia belajar tafsir Al-Quran daripada ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir 60 kali khatam. Maka susah ke senang? Saya rasa nak cari pada zaman kita ni pun sukar kalau nak cari macam ni. Okay? Dia belajar sungguh-sungguh. Bermakna struggle itu sama seperti apa yang kita hadapi. Bahkan lebih lagi, dia belajar lebih lagi. Okay? Iaitu Mujahid belajar bersungguh-sungguh, sanggup susah belajar kerana nak faham Al-Quran. Maka kita pun kalau ada kesusahan, jangan rasa cepat putus asa, teruskan lagi. Okay? Teruskan lagi untuk memahami Al-Quran. Kerana sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu pun sama mengalami kesusahan dalam proses nak bersama dengan Al-Quran, nak memahami Al-Quran, nak mendampingi Al-Quran. Okay. Pada muka surat yang ke-207, saya ada quotekan di situ, dan manfaat Al-Quran tidak pernah terhalang buat orang yang tidak mendalami ilmu agama. Tak kita khususkan, awak belajar bab penerbangan, aviation, so awak tak boleh dalami Al-Quran. Tak, dia bukan begitu. Awak belajar bidang perubatan, so awak tak sesuai ni, tadabbur Quran. Tak. Okay. Awak ni belajar bidang kejuruteraan, so saya rasa awak Quran ni tak berapa nak boleh cerap sangat. Tak, dia bukan macam tu. Quran untuk semua orang. Okay, untuk semua orang. Okay, untuk semua orang dapat manfaat. Okay. Al-Imam Syafi'i rahimahullah apabila melihat kepada satu surah, iaitu surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Bila mana Al-Imam Syafi'i melihat kepada surah ni, Imam Syafi'i kata satu kalimah yang sangat-sangat menarik lah. Imam Syafi'i kata, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum." Kalaulah manusia mentadabbur surah ini, maka memadai bagi mereka kehidupan. Kenapa Imam Syafi'i kata kalaulah manusia? Imam Syafi'i tak kata lau tadabbara talibul ilmi. Kenapa Imam Syafi'i tak kata orang yang belajar agama kalau dia tadabbur ni mesti okey? Tak. Imam Syafi'i kata kalau manusia tadabbur surah ni, maka akan memadai hidup dia. Kenapa? Kerana nak memberitahu isyarat bahawa Al-Quran untuk semua manusia, dia bukan untuk sesetengah golongan saja. Itu kita kena faham untuk memahami dan juga kita lebih mendekati Al-Quran. Okay? Dan akhir sekali daripada kita punya buku ni, saya ada cuba bahaskan juga manfaat daripada Al-Quran. Dia bukan sebatas pahala saja. Dia Al-Quran ni kalau kita dekati orang yang benar-benar menjadi generasi Al-Quran, orang yang betul-betul mendekati diri dia tu, akhlak dia adalah akhlak Al-Quran, dia akan jadi seperti mana, of course takkan sama, tapi paling-paling kita cuba menghampiri kepada kualiti diri yang ada pada Nabi SAW. Nabi tak buang masa. Nabi tak buang masa. Nabi ada banyak benda sampai kepada hari ini kita menikmati agama yang lengkap.
daripada sesenang-senang perkara kepada serumit-rumit perkara, semua agama kita dah pun terangkan. Kenapa? Kerana Nabi tak buang masa dalam berdakwah. Nabi tak ada duduk macam kita, kemudian buat acara termenung, acara berkumpulan dalam rumah ramai-ramai termenung. Tak ada. Orang yang mana dekat dengan Al-Quran sentiasa ada kerja, sentiasa ada productivity. Dia mesti ada tempat ataupun benda yang dia nak create kepada manfaat diri dia ataupun orang lain. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, dia dapat manfaat bukan sebatas pahala saja, masa dia berkat, masa dia berkualiti. Orang yang dekat dengan Al-Quran, dia tak ada ponteng kerja. Orang yang dekat dengan Al-Quran tak ada jadi rider dalam group assignment, tak ada. Sepatutnya kalau dia dekat dengan Al-Quran, dia betul-betul manfaatkan Al-Quran, dia betul-betul mendalami, menghayati Al-Quran, dia akan faham, aku kena buat ni, amanah aku ni, orang bayar aku supaya buat ni, berikut ni, orang bayar gaji aku supaya buat ni. Al-Quran ada menerangkan kesemuanya dalam Al-Quran tu ada kualiti-kualiti yang kita kena hadapi dan juga kita kena hayati betul. Orang yang mendekati Al-Quran tak akan mengkhianati amanah dia. Orang yang mendekati Al-Quran, dia jauh daripada nak memberikan negativiti kepada orang lain. Dia tak ada nak beri kepada orang lain hasad dengki, tak ada. Orang yang cuba belajar Al-Quran ni, dia jauh daripada mengamalkan rasuah, tak ada. Dia tak ada nak buang masa, dia tak ada nak membuang masa orang lain, dia tak ada nak beri negative vibes kepada orang lain, tak ada. Dia nak beri benda yang baik je. Benda yang menjamin kepada ilmu dan juga manfaat kepada diri dia dan juga orang lain. Ini manfaat yang kita dapat daripada Al-Quran. Jadi orang tu lebih productivity. Dia lebih produktif. Dan dia akan terbitkan kualiti pada diri dia sendiri. Maka sepatutnya Al-Quran dia tak sebatas tikar sejadah saja. Saya hanya ambil Al-Quran ketika mana kita ada urusan dalam bab emosi ataupun bab agama saja. Tak. Dalam bab kehidupan, Al-Quran ajar macam mana kita nak menguruskan negara. Macam mana kita nak menguruskan rumah tangga. Macam mana kita nak uruskan keadaan sepejabat kita. Macam mana kita nak berinteraksi dengan orang. Apabila ada satu office, kemudian ada satu gosip, office mate kita buat hal, kita nak terus percaya ke nak tabayun duduk. Al-Quran ada cerita semua. Interaksi dengan manusia, interaksi dengan negara, interaksi dengan mana-mana orang ataupun mana-mana keadaan dalam dunia ni. Allah Ta'ala menyatakan kesemuanya dalam Al-Quran. Sebab tu dah saya nyatakan juga dalam buku Al-Quran untuk kita ni, saya dinyatakan Al-Quran memahami setiap petak kehidupan. Walaupun ceruk mana pun kita duduk, walaupun dalam hutan Amazon mana pun kita duduk, Allah Ta'ala memahami kesemuanya. Sebab semuanya Allah Ta'ala cipta. Maka itu yang kita dapat daripada Al-Quran dan kita cuba bahaskan secara bentuk yang paling komprehensif di dalam Al-Quran untuk kita ini. Sahabat-sahabat boleh tengok huraian apa yang saya sebut ni, huraiannya ada disebutkan di dalam buku Al-Quran untuk kita ni. Dan apabila saya tengok balik sahabat-sahabat saya yang dah baca Al-Quran untuk kita ni, dia akan ada satu lagi tanda soal. Sekali lagi tanda soal tu akan datang kepada pembaca lah. Saya harapkan ataupun kita kata kalau boleh sahabat-sahabat baca buku ni, kalau ada keluar dialog ni, maka saya rasa alhamdulillah tujuan saya hampir kepada tercapai. Iaitu saya tulis buku ni, kemudian bila dah dibaca, maka akan dapat satu reaksi kenapa saya sesuka nak dekat dengan Al-Quran. Kalau terbit dialog ni, saya ada nyatakan dalam buku ni juga pada bahagian akhir ni, jika terbit dialog ini, maka teruskanlah pencarian dan perjalanan, bukan meninggalkannya. Seumpama seorang pelombong. Analogi yang saya cuba bawa kat sini, iaitu seorang pelombong yang mana dia melombong emas ataupun biji timah ke mutiara ataupun permata. Bila dia nak gali, start dia rasa macam susahnya, tak apalah kita naiklah. Rupanya 1 meter di depan, apa yang dia cari sudah pun dapat diketemui. Maka itu juga apa yang kita nak cuba analogikan di sini. Kalau keluar dialog ni bererti buku ini ada menimbulkan satu pemikiran untuk mula mendekati Al-Quran. Sebab apa? Orang yang tak mendekati Al-Quran walaupun sedikit, dia tak merasa sukar itu walaupun sedikit. Kalau ada tu keluar dialog ni, kenapa saya rasa macam susah nak dekat Al-Quran ni? Maka sebenarnya itu petanda bahawa kita dah pun mula bergerak. Maka jangan tinggal. Teruskan berjalan. Teruskan berjalan. Dan rahmat daripada Allah Ta'ala, Allah bagi kepada kita melalui hadis.
Nabi SAW menyebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sebut barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Taala permudahkan bagi dia jalan ke syurga. Tengok tak Nabi cakap macam mana? Nabi kata barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu. Nabi tak kata siapa-siapa yang telah pun menjadi profesor. Tak. Nabi kata barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Bererti Allah Ta'ala tak tengok kepada natijah. Allah Ta'ala tengok kepada perjalanan kita. Dia tak syaratkan kepada kita ni siapa-siapa yang jadi ulama tafsir, maka dia lah orang terbaik. Tak. Nabi kata orang yang belajar Al-Quran tu yang terbaik. Ini yang kita cuba nak terapkan apabila pembaca-pembaca sudah pun selesai meneliti apa yang saya tuliskan dalam Al-Quran untuk kita ni. Kita tak suruh ataupun kita tak nyatakan semua orang kena jadi ulama', tidak. Semua orang kena jadi ustaz. Semua orang kena mahir bidang Al-Quran tafsir, tak. Kita nak semua orang mula berjalan mendekati Al-Quran. Itu yang kita nak. Ini yang kita cuba terapkan dalam Al-Quran untuk kita. Sebab tu namanya pun Al-Quran untuk kita, sebab kita nak bagi nilai ataupun kita kata vibes inklusif kepada Al-Quran tu. Al-Quran sudah sentiasa ada dengan kita, maka tunggu lagi untuk kita buka dan kita cuba meneroka manfaat daripada Al-Quran. Maka mulakan sekarang, manfaat tidak datang selagi mana kita tak mula berjalan. Okey, seperti mana seorang yang duduk di bawah pokok. Di bawah pokok, atas ada buah. Okey, pokok yang berbuah, atas tu kita pun duduk berteduh di bawah. Kita pun cakap, aku nak makanlah buah tu. Okey, nak makan buah tu. Okey, kemudian kita pun duduk tunggu, dia tak datang. Okey, dia tak jatuh dengan sendiri. Melainkan apa? Kita sepak pokok, kita cuba kait, kita cuba untuk lempar barang supaya buah tu turun. Apa inti di sini? Inti yang saya nak cakap adalah manfaat datang adalah apabila kita mula usaha. Jadi Al-Quran juga begitu. Al-Quran datang dengan sebagian manfaat kepada kita, memberi kesan kepada diri kita bila kita cuba untuk mendekati. Bukan sekadar tengok bestnya kalau dapat faham Quran. Bukan sebegitu. Kita kena cuba untuk mendekati. Maka insya-Allah kita cuba untuk mendekati, barulah kita akan dapat menjadikan seseorang yang mana seperti mana Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis apabila ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Nabi tu, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi tu macam Al-Quran. Semua yang Quran sebut, semua itulah yang mana Nabi buat. Maka kita nak jadi setakat yang kita mampu. Okay? Maka kita cuba bergerak, insya-Allah. Okay? Saya rasa itu saja secara ringkasnya kepada kita punya buku Al-Quran untuk kita. Jadi insya-Allah setakat ini saya serahkan dahulu kepada Ustaz Hani, insya-Allah. Barakallahu fikum. Ya, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas perkongsian tadi. Masya-Allah, banyak poin yang menarik yang Ustaz kongsikan tadi, apa yang ada dalam buku ni. Mungkin ada yang merasakan bahawa malam ni dia dapat ilmu yang baru kan. Macam tadi Ustaz sebutkan tentang love language kita bersama Al-Quran tu kan, mendampingi dan sebagainya. Dan Ustaz kongsikan juga 3 tips yang praktikal untuk kita tadabbur. Saya suka yang Ustaz sebutkan tentang jurnal Al-Quran tu. Sekarang Alhamdulillah kan ramai yang sudah belajar tentang jurnal Al-Quran kan. Kalau siapa yang follow beberapa IG, beberapa Instagram yang menulis jurnal Al-Quran, mereka buat cantik-cantik design kan tentang ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, mungkin boleh kita follow dan sebagainya di Instagram. Boleh mendapat manfaat daripada perkongsian yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah kita dah mendengar juga tadi Ustaz Muzuzat sebut tentang kita kena bergerak untuk kita memahami Al-Quran kan. Apabila kita dah rasa kenapa harus susah Al-Quran ni, okey, teruskan bergerak. Itulah tanda kita sedang proses kita nak menghadam Al-Quran ataupun nak memahami Al-Quran. Memang macam tu kita akan rasa susah kan, susah dahulu kan. Selepas tu kita akan dapat buah-buah tadabbur yang akan menggembirakan hati kita, insya-Allah. Dan saya suka Ustaz sebut dalam buku ni, Ustaz kata jiwa kita memerlukan Al-Quran. Ketika kita kuat, ketika kita lemah, ketika kita senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, kita baik ke kita jahat ke,
jiwa kita perlu menelusuri satu persatu permata yang terhimpun dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran untuk kita semua, tak kiralah kita yang jahat ke, yang baik ke, yang miskin, yang kaya dan sebagainya, Al-Quran turun untuk kita. Okay? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang komen di ruangan komen. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Afifah. Masya Allah sekarang rasa ringan nak dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih juga Puan Maznah, Puan Ami, Puan ataupun Tuan ni Qalbun Salim, kan? Puan Norma, Alhamdulillah, terima kasih semua. Saya buka beberapa soalan yang mungkin peserta nak tanya kepada Ustaz. Pada malam ini insya-Allah saya akan pick beberapa soalan lah. Kalau kita rasa terlalu banyak soalan tu, mungkin para peserta yang saya tak sempat nak sebut soalannya mungkin boleh PM kepada Ustaz Muzuza lah, melalui media sosial beliau di Facebook ke, di Instagram, insya-Allah. Saya tunggu beberapa soalan yang para peserta nak bertanya kepada Ustaz, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Okay, kita tunggu dulu. Kalau ada yang nak bertanya soalan, insya-Allah kita raikan satu ataupun dua soalan pada malam ini, insya-Allah. Tadi ada yang tanya Ustaz Muzuza berkongsi dekat mana lagi kan? Mungkin kita boleh follow Telegram Ustaz sendiri, The Garden of the Quran, Ustaz. Garden of Al-Quran. Garden of Al-Quran, dan boleh follow Ustaz di Facebook, okay? Di Facebook, di Twitter. Ustaz aktif di Twitter. Kalau sesiapa yang aktif di Twitter, insya-Allah boleh mendapat perkongsian daripada Ustaz, boleh retweet dan sebagainya, insya-Allah. Di Instagram pun ada, okay? Mungkin boleh follow Ustaz Muzuza, type je Muzuza. InsyaAllah ada di sana Ustaz berkongsi, insyaAllah. Ni buku kedua Ustaz kot kan, Ustaz? Ya betul. Ini adalah buku yang pertama terbitan White Coat kalau tak silap saya kan? Betul. Okey, ni buku kedua Ustaz kan? Alhamdulillah. Boleh dapatkan insya-Allah buku pertama Ustaz juga selepas ni insya-Allah. Okey, kita tunggu jika ada soalan daripada peserta. Okey, daripada Ustaz Ajwad, insya-Allah, macam mana nak buat bila kita cuba untuk dekat dengan Al-Quran tapi rasa baca tu macam kosong je, macam tak ada apa-apa. Mungkin Ustaz boleh respon sikit insya-Allah pada soalan ni. Okey, baik. Jadi ni soalan daripada Ustaz Ajwad ni pun kita kata abang saya lah dalam Tadabbur Center punya Dream Team. Okey. Apabila kita baca Al-Quran, okay, dan kita merasa seperti mana kosong. Sebenarnya rasa kekosongan tu oleh kerana kita seperti baca dalam keadaan kita tak tahu apa tujuan kita baca, kenapa kita baca, dan apa yang kita baca sebenarnya. Jadi untuk mengisi kekosongan itu, keadaan kita sebenarnya adalah kita boleh cuba untuk yang pertama sekali menghiasi kekosongan itu dengan kita cuba meneroka maknanya yang umum. Contohnya pada surah sekian-sekian, kita baca rasa macam tak ada apa-apa. Orang lain duk bagi tahu manfaat begitu begini, kita rasa macam biasa saja. Kita cuba sendiri untuk mengetahui maknanya. Dengan cara macam yang saya bagi tahu tadi, bersahabat baiklah dengan Al-Quran terjemahan terlebih dahulu. Okey, tengok kepada makna dia, kita cuba sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang yang mana apabila dia merasai sesuatu tu dengan air tangan orang lain, dia tak sama proses dia seperti mana kita yang sendiri melalui benda tu. Sebagai contoh, ada orang yang mana bila mana barang tu dah siap, okey, contohnya satu makanan, kek contoh. Bila mana kita makan kek yang dah siap, kadang-kadang kita punya kepuasan tu kurang. Tapi apabila dia buat sendiri, rasa sedap betul. Okay, rasa macam berbaloi dia buat susah-susah tu. Tunggu lama-lama, okay, bersusah-susah, kacau adunan dan sebagainya. Maka rasa berbaloi tu lebih. Rasa penuh makna. Maka apabila kalau kita rasa macam kosong, cuba untuk kita sendiri mendalami proses mengetahui makna Al-Quran. Barulah kita faham bahawa
kita nak membaca Al-Quran itu ada ertinya, ada keadaan yang boleh mencantikkan, memberikan landscape yang berbeza. Kemudian yang kedua, mungkin kalau kita nak fahami juga, kalau kita membaca Al-Quran dan rasa kekosongan, cuba lihat semula kepada apa yang Nabi SAW nyatakan. Ini juga apa yang kita kena cuba promote kepada masyarakat juga, iaitu kelebihan apabila kita berada dengan Al-Quran. Baru kita faham kenapa kita kena ada Al-Quran. Kenapa kita kena dekat dengan Al-Quran. Tak semestinya kita rasa macam aku nak jadi orang yang sedemikian. Tak semestinya. Kadang-kadang ada orang yang mana dia tak perlu mencapai satu-satu milestone ataupun satu-satu achievement. Dia tak perlu sampai kepada satu pencapaian pun, tapi dia nak kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana manfaat yang Nabi bagi tahu. Contohnya dapat syafaat. Apa erti syafaat? Saya ada ulas dalam buku kita juga, Al-Quran untuk kita ini, saya ada bagi tahu apa maksud syafaat Al-Quran itu sebenarnya. Kenapa Al-Quran datang sebagai syafaat untuk kita pada hari kiamat bila mana kita mendampingi dia. Maka hadis-hadis sebegini, kelebihan sebegini dapat membantu kita fahami apa tujuan kita membaca Al-Quran, apa tujuan kita tadabbur Al-Quran, apa tujuan kita dekat dengan Al-Quran. Maka barulah kekosongan itu jadi warna-warni yang kita nak selalu ada dengan kita. Allahu a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustaz untuk jawapan tadi. Alhamdulillah. Seterusnya ada soalan daripada Puan Afifah. Dia bertanya tentang bagaimana kita nak galakkan anak-anak kita juga untuk mencintai Al-Quran. Okay, baik. Berkenaan dengan anak-anak, okay, jadi saya cuba fahami konteks di sini adalah anak-anak ni maknanya kanak-kanak lah, okay, yang mana usianya masih muda lagi. Ini adalah peranan kita lah, peranan kita sebagai orang yang dewasa. Saya taklah terhadkan peranan ni kepada ibu bapa sahaja, kerana sebenarnya dunia kanak-kanak lebih daripada seorang ayah dan juga seorang ibu sahaja. Dia kena lebih, dia ada sepupu, dia ada adik-beradik, kan, dia ada kawan-kawan kat sekolah, dia ada cikgu-cikgu kat sekolah, dia ada ramai lagi orang dalam persekitaran dunia dia. Maka tugas ni sebenarnya bukan tugas ibu bapa saja, tugas kita semua. Macam mana tugas kita? Tugas orang yang lebih dewasa ini adalah memudah carakan perbahasan Al-Quran kepada bahasa yang seronok untuk dia. Contoh yang paling mudah sekali, mulakan dengan kisah. Tak seperti kita ni, kadang-kadang kita pun ada, orang dewasa ni kadang-kadang dia kalau bab-bab yang sedikit sukar, dia rasa macam boring sikit nak faham Quran ni. Nak mula faham Quran tu dengan start dengan perbahasan yang rumit, sukar juga. Tapi kita mula dengan kisah. Maka begitu juga dengan kanak-kanak, mulakan dengan kisah. Kisah para Nabi, kan? Kisah Nabi Muhammad sendiri dalam Al-Quran. Kisah macam mana Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada Nabi Muhammad apabila ditolak dakwahnya. Semua ini kita boleh permudah carakan. Okay, jangan guna bahasa-bahasa yang terlalu bombastik, yang terlalu tinggi untuk mereka. Perbahaskan dengan cara yang mana menyeronokkan. Okay, macam contoh Allah Ta'ala sebut kuni bardan wa salama kepada api, kan? Allah Ta'ala kata jadilah kamu wahai api yang sejuk dan juga sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Kan? So macam mana kita nak permudahkan? Kita cuba buat dalam kaedah bercerita. Itu antara cara untuk kita memberikan galakan kepada kanak-kanak untuk mendekati Al-Quran. Dan satu lagi perkara, jangan kita kata sebagai satu kayu ukur, nak start faham Quran, kena start dengan kita mahir tajwid dahulu. Bukan begitu sebenarnya. Okay? Ada orang dia kata kita kena belajar baca dulu. Betul, saya setuju. Kerana itu adalah asas yang penting. Tapi jangan kata bahawa kalau tak tahu baca macam mana tak nak faham. Itu benda yang kita kena baiki. Kerana sambil-sambil kita belajar betulkan tajwid Al-Quran, kita betulkan sebutan huruf kita, sambil-sambil itu juga kita cuba dampingi mereka dengan kisah-kisah Al-Quran. Okay, jangan kerana dia tak pandai sebut huruf dha, tak mahir lagi sebut huruf ta, tiba-tiba kita pun tak cerita langsung pasal isi kandungan Al-Quran. Tak boleh begitu. Kita kena seiringkan jalan. Biar semuanya bergerak dalam masa yang baik. Okay, dalam keadaan proses yang baik. Itu yang akan membantu kita insya-Allah dan membantu kanak-kanak tadi untuk lebih sayang kepada Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawapan tadi. Betul apa yang Ustaz kongsikan tadi tu, kaedah kita dalam menyampaikan Al-Quran kepada kanak-kanak tu kan yang menentukan dia suka ataupun tidaklah untuk kita
untuk dia mencintai Al-Quran kan. Contoh macam sekarang dah banyak kan program-program Al-Quran untuk kanak-kanak. Sebagai contoh yang baru-baru ni ada yang anjurkan program komik lukis komik Al-Quran bersama Ustaz apa saya tak ingat Ustaz tu nama kan. So macam-macam Al-Quran pun, isi kandungan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran tu pun boleh dikomikkan kan untuk kanak-kanak lebih faham. Mungkin ada craft-craft yang kita boleh buat dengan anak-anak kita untuk dia memahami binatang-binatang dalam Al-Quran kan, ataupun tumbuh-tumbuhan dalam Al-Quran dan sebagainya kan, insya-Allah. So kita kreatifkan penyampaian kita tentang Al-Quran tu perlu kreatif kan kepada anak-anak kita, insya-Allah. Kita cuba, insya-Allah. Okey, jazakumullah khairan kepada semua yang join sehingga ke akhir program. Cuba kita ada pengumuman insya-Allah untuk next program yang Mutiara Tadabbur akan anjurkan, insya-Allah. Saya cuba share dulu. Cuma sebelum tu saya share dulu tentang buku Al-Quran untuk kita. Sekarang buku Al-Quran untuk kita ni masih ada promosi, harga promosi sempena Pesta Buku Antarabangsa dan dijual secara online di Iman Shop. Buku ni harga asal dia RM32, tetapi sekarang sehingga ke hujung bulan ini berharga RM30.40, ada 5% diskaun jadi kalau siapa-siapa yang nak dapatkan, insya-Allah boleh dapatkan di link yang kami dah sharekan di ruangan komen, ataupun siapa yang follow Ustaz boleh juga beli dengan Ustaz, insya-Allah. Ustaz pun mungkin ada mempromosikan buku beliau juga, insya-Allah. Dan seterusnya, inilah pengumuman yang penting untuk kami sampaikan kepada semua peserta Mutiara Tadabbur. InsyaAllah kita akan ada anjurkan kelas bersama dengan Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur. InsyaAllah kelas tentang message deep dalam surah Al-Hajj, insyaAllah. Dan kita akan menyambut Raya Haji, Raya Korban tak lama lagi, sekitar berapa 11 kan, 11 hari macam tu. Kita akan sambut Raya Haji, Raya Korban, dan surah inilah surah yang paling dekat dengan kita dalam musim ini, musim Korban, musim Zulhijjah. Kita nak belajar tentang surah Al-Hajj, insya-Allah. Mesej-mesej deep dalam surah ini bersama dengan Ustaz Zulkhairi pada hari Isnin 26 Jun pada pukul 2 hingga 3.30 petang. Saya jemput semua untuk daftar, insya-Allah, untuk join program ini percuma sahaja, insya-Allah, kepada semua peserta yang mengikuti Mutiara Tadabbur, insya-Allah. Dan Ustaz Zulkhairi baru-baru ini dia lancarkan buku terbaru beliau, buku Message Deep dalam surah Al-Kahfi. Mungkin ada yang dah dapatkan buku tersebut, dan Ustaz, pendekatan Ustaz dalam buku tersebut dia menghuraikan poin-poin yang yang deep daripada surah Al-Kahfi tu. Dan yang paling penting adalah satu-satu subtopik tu kita mudah faham. Dan ringkas dan sebagainya. Dan kita harapkan insya-Allah Ustaz akan berkongsi mesej-mesej dalam surah Al-Hajj ini. Moga-moga kita dapat fahami dan kita dapat menjiwai, insya-Allah, sepanjang kita menyambut Raya Korban, insya-Allah. Dan kepada semua peserta, insya-Allah kita akan lalui 2-3 hari lagi, hari Isnin ni, insya-Allah. Kita akan menyambut bulan Zulhijjah, kan? Bagi siapa yang melakukan korban, hari Isnin tu start maghrib tu dah masuk 1 Zulhijjah. Jadi kita, bagi siapa yang korban, kita disunatkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut kita selepas waktu maghrib tu kan, apabila masuk 1 Zulhijjah. Dan saya ucap tahniah kepada semua yang dah melakukan korban pada tahun ini dan dah daftar, dah ada niat pun nak buat korban. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah kurniakan kita rezeki, kita boleh buat korban. Tapi kalau sesiapa yang masih lagi belum ada tempat untuk korban, masih tercari-cari, masih lagi rasa tak tahu nak korban dekat mana, dekat tempat masing-masing pun dah penuh slot lembu dan sebagainya, bahagian lembu. Jadi saya nak ajak semua para peserta, jika belum lagi ada tempat untuk korban, kita jemput untuk korban di Tanah Suci Mekah, insya-Allah. Dan daging yang dikorbankan, insya-Allah, akan diagihkan kepada para fakir miskin di sana, melalui NGO di sana, insya-Allah. Dan Akikah Center ini menguruskan
dah beberapa tahun menguruskan kurban di Tanah Suci ini dan sangat-sangat recommended. Harga seekor kambing 599 insya-Allah. Saya ada share link di ruangan komen insya-Allah untuk memudahkan sesiapa yang masih belum ada lagi tempat untuk korban dan masih lagi berfikir, kan, inilah inisiatif yang ada ataupun pilihan yang ada, option yang ada untuk kita sertai insya-Allah. Okey, jadi kita doakan moga-moga Allah menerima ibadah korban kita ataupun semua ibadah kita dalam sepanjang 10 Zulhijjah, dan kita akan sambut 10 awal Zulhijjah, sambutlah seperti mana kita menyambut 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kita tertunggu-tunggu untuk Allah berikan kepada kita ganjaran Lailatul Qadar, kan. Tapi 10 awal Zulhijjah kita tertunggu-tunggu Allah berikan kepada kita ganjaran apabila kita berpuasa pada hari Arafah, yang mana kelebihannya yang sangat banyak, kan. Masya Allah. Jadi kita bersedia insya-Allah beberapa hari lagi kita akan sambut bulan Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah itu 10 hari yang mana Allah suka kita membuat amalan pada hari Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Dan pada hari raya tu apabila kita korban, lagilah Allah suka, dan Allah sebut di dalam surah Al-Hajj, tidak sampai kepada Allah darah ataupun daging korban tersebut, tapi yang sampai ialah nilai takwa ataupun keikhlasan kita dalam melakukan korban dan sebagainya insya-Allah. Jadi jazakumullah khairan kepada semua peserta yang join pada malam ini, dan terima kasih kepada Ustaz Muzuza atas luang masa yang Ustaz dah berikan kepada kami semua untuk menghuraikan, untuk berkongsi tadi. Alhamdulillah banyak manfaat yang kami dapat, alhamdulillah. Jadi kita tertunggu insya-Allah, tertunggu lagi karya yang akan Ustaz hasilkan ataupun artikel ataupun perkongsian-perkongsian lain di media sosial insya-Allah. Jadi boleh follow Ustaz di media sosial insya-Allah. Jadi jazakumullah khairan kepada semua peserta. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada 26 Jun ini dalam program My Tadabbur Time Message Deep dalam surah Al-Hajj insya-Allah. Boleh sebarkan kepada yang lain, dan link sudah dikongsikan di ruangan komen insya-Allah, daftar My Tadabbur Time. Insya-Allah nanti para peserta boleh klik link tersebut, percuma sahaja. Boleh ajak kawan-kawan, keluarga untuk join sama-sama insya-Allah. Okey, itu saja daripada pihak penganjur. Saya mohon maaf atas segala salah dan silap. Jika ada kesilapan, kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf daripada semua. Jadi selamat malam semua, selamat berehat insya-Allah, dan selamat meneruskan pengembaraan kita dalam memahami Al-Quran insya-Allah. Kita tutup dulu majlis kita pada malam ini dengan suratul As dan tasbih kafar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakallahu khairan.